Ustaz dah masuk sini. Oh, dah ada. Nur Syahira tu. Kejap, kejap. Renew, renew. Ah, oh, patut tak kenal. Dah maaf, Ustaz. Kejap saya tengah ni kan nota ni. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil amma ba'd. Saya mulakan kerusi ataupun moderator kita pada pagi ini Puan Syafini, dan semualah yang ada pada pagi ini, walaupun yang buka kamera nampaknya ada 3 orang je, Kak Liza, Kak Syida, tapi yang lain tu semua ada insya-Allah. Baik, jadi nota saya dah letakkan lah dalam kita punya apa ni, chat tu, boleh tengoklah insya-Allah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah kita punya kuliah ni seperti mana dimaklumi kita tukar kepada hari Selasa minggu pertama dan minggu ketiga lah insya-Allah. Dan kemudian masa sama dan cumanya untuk minggu ni mungkin kita ada 29 kot insya-Allah. Kan untuk jadikan 2 kelas lah. Okey, untuk next bulan bulan 11 macam biasa minggu pertama dan ketiga Selasa insya-Allah. Baik, jadi hari ni kita sambung kepada perbincangan yang saya kira cukup penting juga. Okey. Cuma itulah hari ni sibuk juga tentang isu-isu berkait dengan persialan halal, halalan thayyibah. Saya ingat itu next lah kot kita bincang kan. Sebab prosedur-prosedur halal, teknik macam mana nak check ataupun isu-isu yang terkait lah. Okay, so hari ni kita sambung dulu pada perbincangan berkenaan larangan ghulul dan wang khianat. Okay, larangan ghulu dan wang khianat. Apa ghulu, apa wang khianat, macam mana benda tu berlaku, insya-Allah kita akan detailkan. Okay, so kita macam biasa pergi dulu kepada dalil-dalil daripada Al-Quran yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan daripada surah Ali Imran, yang mana ni kita kata sikit tadabbur lah, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ma kana linabiyyin ay yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dan tiadalah ataupun tidaklah patut bagi seorang nabi itu disangkakan berkhianat, yakni menggelapkan harta rampasan perang. Dan siapa yang khianat menggelapkan sesuatu, yakni daripada harta rampasan perang ataupun harta secara umum daripada orang yang sepatutnya dapat, dia akan bawa bersama pada hari kiamat kelak apa yang dia khianatinya itu. Kemudian tiap-tiap seorang akan disempurnakan balasan apa yang telah diusahakan, sedangkan ataupun sedang mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun balasannya. Surah Ali Imran ayat 161. Baik, jadi asas perbincangan kita perkataan ni lah. Ada 2 kali Allah sebut kat sini, ghulul kan, ataupun khianat lah sebenarnya. 3 kali. Satu, yaghullu. Dua, yaghlul. Yang ketiga, ghalla. Okay. Ini semua bahasa Arab lah. Daripada sudut bahasanya, kaedahnya dan sebagainya. Cuma boleh kita simpulkan berapa isu yang penting daripada ayat ni. Ayat ni kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, seperti mana disebutkan oleh Imam At-Tabari dan beberapa ulama tafsir yang lain lah. Hatta ulama-ulama terkemudian macam Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqar dalam kitabnya Zubatul Tafsir dan beberapa kitab-kitab tafsir yang lain menyatakan ayat ini sebenarnya turun ketika mana ada seseorang mempersoalkan Qatifah Al-Hamra, iaitu selendang merah yang hilang. Selendang merah yang hilang. Maka ada yang berpandangan dan berpendapat bahawa oh, Nabi ambil kot. Kan? Jadi perkataan tu, Nabi ambil kot. Kan? Ataupun Nabi SAW, kita kata tak sempat nak bagi, kata Nabi ambil sendirilah, Nabi ambil dululah maksudnya. Baik, maka pada ayat itu menjelaskan perkara itu dan turunlah ayat ni. Ayat ni turun menyatakan bahawa Nabi ni tidak berkhianat.
Kan kalau Nabi ni buat macam tu, siapa lagi yang lebih nak jaga agama ni, perkhianatan ni daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mana turun ataupun bila mana dapatnya harta rampasan perang ataupun selendang merah tu, itu sebenarnya selendang ataupun apa ni dia pakaian lah, sejenis pakaian. Tetapi daripada sudut kita punya kefahaman itu ialah benda tu benda mahal lah. Kan kain buatan dia tu mahal. Jadi bila hilang tu peliklah siapa pula yang ambil. Kan. Jadi hakikatnya kita kata Nabi SAW tidak berkhianat. Okey. Dan daripada ayat ni juga kita dapat faham bahawa harta rampasan perang ni dia ada 3 jenis. Okey. So yang pertama dipanggil ghanimah. Ghanimah. Okey. So ghanimah ya kat sini. Okey, Nun. Ghanimah harta rampasan perang. Yang kedua dipanggil sebagai surah yang kita selalu baca tu Al-Anfal. Okey. Dan lam. Dan nombor 3 iaitu yang dipanggil juga sebagai Al-Fai. Ya. Okey, Al-Fai. Okey, so ghanimah, Anfal, Al-Fai. Payah sikit tulis dengan ni, tak apalah. Tapi boleh-boleh baca lah tu kan. Al-Ghanimah ataupun ghanimah harta rampasan perang. Al-Anfal pun harta rampasan perang juga. Al-Faid juga harta rampasan perang. Cuma dalam konteks ni dia berbeza sikit lah. Ghanimah, dia adalah harta rampasan perang secara umum. Maksudnya apa-apa yang didapati, ni saya simpulkanlah seperti mana disebut dalam tafsir At-Tabari, Al-Bayan dan beberapa kitab-kitab tafsir yang lain. So, ghanimah adalah satu harta rampasan perang secara umum. Maksudnya kalau dapat kuda, dapat apa semua dan sebagainya, emas, perak, kan, dapat kenderaan, apa-apa saja, maka semua itu dipanggil sebagai ghanimah. Okay. Surah Al-Anfal, harta rampasan perang juga. Cuma Al-Anfal ni sebab kerana Al-Anfal tu, perkataan Al-Anfal itu merujuk kepada dibagi lebih. Maksudnya harta rampasan perang, katalah contoh satu orang ni dia dapat tawan satu orang musuh yang dikehendaki contohnya. Jadi dia pun dapatlah baju besi dia. Dapatlah topi besi dia kan, harta-harta rampasan perang dia. Maka harta rampasan perang dalam perang tu secara umumnya dia boleh ambil. Maksudnya dia dapat bahagian dia. Tetapi pemerintah boleh bagi secara khusus baju besi tu dengan topi besi tu untuk dia. Sebab dia yang mendapatkannya. Maka yang tu dipanggil anfal. Maksudnya dia juzuk daripada harta rampasan perang yang dibagi lebih. Boleh faham kan? Maksudnya tadi harta rampasan perang ghanimah dibagi, maksudnya 1/5 berapa tu nanti kita detailkan sikit. Dan kemudian selepas itu siapa yang dapat lebih, tapi lebih tu bukan dia ambil dulu tau. Dia ambil dulu, dia jadi gulul. Dia jadi gulul. Tapi maksudnya situ ialah bila mana pemerintah dah agihkan, okey, tadi siapa yang bunuh, siapa yang dapat ni, okey, dia bagi lebih kat dia. Selendang ni awak ambil. Yang ni awak ambil. Kuda ni awak ambil. Itu dipanggil Al-Anfal. Lebihan daripada harta rampasan perang yang diagihkan oleh pemerintah. Okey. Nombor 3, ada fight. Fight ni pun harta rampasan perang. Tapi bezanya ialah dia belum perang lagi. Biasanya dia akan hantar dia punya mata-mata dia punya prajurit dia ataupun dia punya pegawai-pegawai ataupun tentera-tentera dia, dan lepas hantar tu boleh jadi musuh lari. Dan musuh meninggalkan mungkin kuda ke selendang ke apa-apa, yang tu boleh ambil. Yang tu dipanggil fight. Maksudnya ialah harta rampasan perang tapi belum berlaku perang. Mungkin musuh lari ataupun contohnya mereka pergi ke tempat musuh, musuh dah bertempiaran lari kan tanpa ada peperangan ke ataupun apa, dan kemudian dapat harta. Harta tu halal untuk dinikmati oleh umat Islam. Okey, cuma bezanya ghanimah ini ada pembahagian dia. 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, 1/5 untuk kaum kerabat Nabi SAW, 1/5 untuk fakir miskin, 1/5 untuk Ibnu Sabil, dan kemudian ada juga sebahagian fuqaha meletakkan 1/5 untuk Baitumal, untuk harta umat Islam secara umum lah, kalau diperlukan untuk diambil lah, okay, ataupun digunakan untuk pemerintahan dan sebagainya. Okay, so itu agihan dia 1/5. Al-Anfal tak ada agihan, dia terpulang kepada pemerintah. Maksudnya ketua perang tu sendiri kalau nak bagi berapa banyak bagi lah, tak ada masalah. Okey. Dan kemudian fight pun sama. Fight pun tak ada secara khusus, maka itu juga agihan daripada pemerintah. Ini 3 jenis harta yang terlibat bila mana didapati oleh umat Islam ketika mana berlakunya peperangan. Okey. Maka daripada semua ni kita kata ada nombor 4 dipanggil harta rulul. Inilah. Jadi rulul ni maksudnya harta rampasan perang secara umum
kemudian tidak diambil sebelum diagihkan. Walaupun mungkin hak tu hak dia, dia boleh jadi dapat anfal. Tapi sebab kerana dia ambil dulu, maka jadi gulul. Okay, so itu secara ringkas kita nak faham tentang jenis-jenis harta yang berkait dengan peperangan. Okey, dan tiadalah patut bagi seorang Nabi, maka Allah menyangkalkan, Allah menafikan bahawa Nabi SAW ini berlakunya pengkhianatan. Okay, yang menggelakkan harta rampasan perang. Dan siapa yang berkhianat menggelakkan sesuatu, dia akan bawa bersamanya pada hari kiamat. Ini dalam kitab-kitab tafsir, seperti mana disebut tadi, macam Syekh Dr. Sulaiman Al-Ashqar dalam Zubatul Tafasir, menyatakan bahawa semua benda ataupun semua daripada harta rampasan perang ni, kalau ada dia khianat, siap. Nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta tu akan jadi dia punya, kita kata akan berlawan dengan dia lah, ataupun hujjatu alaih, kan. Hujjatun lah, hujjatu alaih. Hujjatun lahu akan jadi hujah pada dia. Maksudnya akan Quran jadi hujah pada kita. Kita baca, kita tadabbur dan sebagainya. Maksud dia akan membela kita. Kalau hujjatu alaih, dia akan sebaliknya. Dia bukan bela kita, tapi dia akan kenakan kita, dan kemudian harta tu sendiri akan berikan mudarat kepada kita dekat akhirat. Macam zakat pun. Kan, kalau zakat tu tak bayar, nanti dia akan jadi seperti ular Suja'ul Aqrab ni panggil, kan. Ular tu dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Kan, dia akan jadi seperti ular, dia akan belik kita dan sebagainya. Daripada harta yang kita tak keluarkan zakat tu. Jadi benda ni banyak dalam dalil-dalil perbincangan dia. Okey. Dan kemudian Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kan? Dan kemudian Allah menyatakan sedangkan mereka tidak akan dikurangkan sedikit pun balasannya, maksudnya balasan terhadap penipuan, pengkhianatan dan juga orang yang tuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi melakukan perkara-perkara khianat, kan. Dalam beberapa riwayat yang lain macam riwayat Imam Bukhari disebutkan juga ada pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagikan sebahagian harta ni kepada orang tertentu. Maksudnya lepas harta rampasan perang tu Nabi bagi Al-Anfal lah. Maksudnya Nabi bagi lebih. Lebih tu banyak. Hak ni 50 ekor unta, hak ni berapa puluh ekor kuda Nabi bagi tu banyak. Sehingga kan ada sahabat kata, "Adil ya Rasulullah." Adillah wahai Rasulullah. Oh, kan. Dia kata gitu dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata dekat dia, "Kalau aku tak adil, siapa lagi yang paling adil?" Jadi menunjukkan Nabi SAW bukan mengagihkan harta rampasan perang. Betul lah daripada harta rampasan perang. Tapi Nabi mengagihkan Al-Anfal. Antara faktornya dia ni pembesar, dan Nabi bagi kerana nak mempengaruhi dia supaya lebih ramai nanti di bawah dia untuk memeluk Islam. Kan, sebab sebagai satu medium dakwah lah. Nabi SAW ni banyak metod dakwah Nabi SAW. Antara salah satunya memberikan Al-Anfal kepada orang-orang yang layak lah, yang ada potensi untuk mengajak kaum dia ataupun untuk jadi ketua yang mengajak orang memeluk Islam. Okay, itu secara ringkas kita nak faham tentang ayat ataupun mukadimah pada isu harta gulul yang kita nak bincangkan. Okey, so kita tengok hadis. Ada beberapa hadis yang Nabi SAW sebutkan dan memang spesifik Nabi sebut harta gulul ni. Okey. Baik, yang pertama sekali adalah hadis daripada Abdullah bin Buraidah daripada ayahnya. Kadang-kadang dalam hadis ni dia memberi kita teka-teki. Kan? Itu yang bestnya kadang-kadang kita belajar hadis ni, dia ada teka-teki. Teka-tekinya ayah dia siapa? Kan? Dalam hadis banyak sebut macam ni. Contohnya Al-Amr bin Al-As radhiyallahu anhu, kan, daripada Amr bin Shu'aib an abihi al-jaddi. Itu lagi best. Daripada Amr, daripada Shu'aib, daripada ayahnya, daripada datuknya. Tapi tak sebut siapa. Jadi ulama-ulama hadis dah kenal lah, dah tahu dah siapa. Kan? Jadi kita pun macam tu jugalah. Kalau jumpa hadis-hadis daripada Abdullah bin Buraidah, daripada ayahnya. Siapa ayah dia ni? Kita kena carilah teka-teki dekat situ. Okay, nama ayah dia Al-Husayb. Husayb. Sad, Ya, Ba. Al-Husayb. Al-Husayb Al-Aslami. Husayb. Okay. Al-Husayb, Husayb Al-Aslami merupakan salah seorang sahabat yang terkenal. Dia riwayat lebih kurang 150 hadis plus minus, tapi jarang kita dengar kan nama dia. Abdullah bin Buraidah ni ada pernah dengar juga, kan. Tapi Buraidah bin Al-Husayb. Tapi kita nak kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau ini memeluk Islamnya agak taklah lewat, tapi kita kata pada awal perjalanan Nabi SAW dan para sahabat ketika berhijrah ke Madinah. Jadi dikatakan dia bertemu di perjalanan dan akhirnya menyatakan keislaman dia lah, iaitu Husayb ataupun Buraidah bin Al-Husayb.
Dan kemudian pada waktu itu dia stay dekat tempat yang dikatakan Madinah ataupun kawasan tu. Dan kemudian banyak jugalah yang beliau sempat sertai seperti mana perjanjian Hudaibiyah, seperti mana Bai'atul Ridwan dan berapa lagi. Banyak dia punya sumbangan juga. Dan kemudian beliau ini antara orang yang kita kata banyaklah kelebihannya. Dan selepas waktu Nabi SAW wafat tu, beliau hidup sampai selepas Nabi wafat. Kan? Jadi selepas Nabi SAW wafat tu, beliau berpindah ke Khurasan. Ataupun ada yang menyatakan bahawa sebahagian asalnya Basrah. Beliau ni asalnya Basrah. Kan? Di Iraq. Dan kemudian bertembung dengan Nabi SAW, meluk Islam. Dan akhirnya dikatakan bahawa beliau adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di Khurasan. Kan? Itu tuan-tuan kena cari, perempuan kena cari kan. Sahabat yang paling lewat meninggal di Madinah. Sahabat yang paling lewat meninggal secara umumnya. Macam Abu Tufail kan. Abu Tufail adalah sahabat yang paling last meninggal. Lepas tu tak ada sahabat dah. Okay, Abu Tufail. Dan kemudian ada sahabat yang paling terakhir meninggal di Madinah, meninggal di Mekah, meninggal di Taif. Kan? Ada je dia punya sahabat-sahabat tu. Okey. Jadi Husaib adalah sahabat yang paling terakhir meninggal di Khurasan. Khurasan ni besar lah kan waktu tu. Okay, ada India, Pakistan, belah-belah sana, negara Tantan semua tu kebanyakannya Khurasan. Kan? Okey, so itu dia punya secara ringkasnya. Dan beliau meninggal pada zaman pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Khalifah yang ke-6 kan, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Hasan, Muawiyah. Okey, khalifah yang ke-6 ataupun dinasti Umayyah dipanggil. Okey, ataupun pemerintahan kerajaan Umayyah lah. Jadi maksudnya meninggal dunia pada waktu tu kira lewat lah. Tetapi kita kata itulah sumbangan beliau, dan terutamanya walaupun antara yang banyak jugalah 150 hadis ni kira banyak lah. Kan, daripada sahabat-sahabat yang lain. Okey, wallahu alam, itu secara ringkas tentang beliau. Baik, daripada Abdullah bin Buraidah, daripada ayahnya, daripada Nabi SAW, qal, man ista'malnahu ala amalin farazaqnahu rizqan fama akhadha ba'da dhalik fahuwa ghulul. Sesiapa yang telah kami ambil untuk melakukan satu pekerjaan. Satu kerja bermaknanya, nak faham mudahnya, office hour lah. Okay, office hour ataupun dilantik jadi pekerja lah. Kan, 9 sampai 6 dan seterusnya lah. Dan telah ditetapkan baginya sesuatu rezeki, yakni gaji atau upah. Maksudnya sebulan berapa? Katalah 5K kan? Ataupun 2K. Ataupun ikutlah berapa pun kan. Jadi dekat situ kami majikan gajikan dia. Dan kemudian dia dapat gaji. Maka apa yang diambilnya selepas itu adalah hulul. Kan? Perkhianatan. Apa yang dia ambil selepasnya adalah hulul. Jangan silap faham kat sini. Habis tu kalau dia OT, gaji RM2,500. Sebab kalau gaji level RM5,000 ni tak boleh OT lah kan. RM2,500 ke RM2,000 boleh OT lah. Jadi kalau OT tu kira lebih tu. Tu hulul ke tak? Tak. Bukan itu maksud hadis tu. Okay. Maksud hadis ni ialah bila ada orang bagi dengan sebab awak buat kerja. Contoh, seorang ni PR. Public relation lah. Dia ni sangat bagus PR dia. Dan dia ni katalah contohnya sale person lah, ataupun dia buat marketing kan. Jadi dia pun jumpalah dengan si klien. Ya, saya banyak angkat contoh ni. Saya ni dulu. Okey, katalah seorang ni dia PR. Okey. So ni syarikat. So dekat sini klien. Okey. So dekat sini tadi kita kata dia ni kira gaji tetap lah. Katalah 5K. Dia punya kerja ataupun dia punya masa dia 9 sampai 6 petang. Jadi maksudnya syarikat ni memang PR dia ni kadang-kadang dia kena keluar lah. Dia kena jumpa customer, jumpa pelanggan kan dan sebagainya. Maka kadang-kadang PR ni kalau dia bagus lah. Dia bagus. Maka klien dia pun sukalah dekat PR ni. Bukan suka nak kahwin ke apa. Tak, maksudnya dia punya presentation kan. Dia punya communication apa benda semua tu. Kan. Jadi akhirnya klien pun submit lah untuk buat pelaburan dengan syarikat S. Ataupun untuk buat JV project ke apa ke dengan syarikat S ni kan. Okay. So klien ni kata, oh baguslah awak punya PR apa semua ni. Kan. Dia dah ada gaji. Lepas tu klien kata, okay sebab you bagus apa semua kan. Lepas tu sekian-sekian, okay, I bagi you, ambil lah 500 duit untuk you lah, I hadiah. Ni bukan rasuah tu. Ni bukan rasuah. Kalau rasuah, PR ni daripada awal lagi sebut. You kalau nak close dia dengan I punya syarikat, you kena bagi commission dekat I. Nampak tu? Kenapa I you ni? Tak apalah kan. Okay, so maksudnya gitu.
Jadi maksudnya ada commission dekat situ. Jadi kalau nak lulus, you kena bagi dekat I. Sekian-sekian commission. Nama commission, nama hadiah. Tapi itu adalah rasuah lah. Okay, itu adalah rasuah. Kemudian si pun kata, okey lah, I pun kebetulan projek tak berapa okey. So, bagilah kat you. Kan? Itu rasuah. Tapi yang ni, tak ada minta awal, tak ada minta apa. Kan? Cumanya, klien kata pada waktu itu, ambil lah ni sebagai hadiah. Jadi kita bincang lagi ya, hadiah untuk pejabat, hadiah untuk syarikat, hadiah untuk personal, hadiah untuk apa kan. Hari raya ke apa ke, nanti kita akan detailkan. Okey. So maksudnya 500 yang dia bagi ni, ini adalah gulul. Ikut hadis ni, itu adalah gulul, wang khianat. Wang khianat. Maka sebab tu kata Nabi SAW, man ista'malnahu alal amal. Siapa yang kami telah gajikan dia, maksudnya lantik dia jadi pekerja. Dan kami telah bagikan kepadanya rizqan. Rizqan sini maksudnya gajilah ataupun upah. Dan apa dia ambil selepas itu dengan sebab kerja yang dia buat. Dia bukan buat part time ni. Kalau dia buat part time malam-malam jual ke apa ke kan, itu tak ada isu. Ini maksudnya waktu kerja, kerja yang sama yang majikan dia suruh buat, tiba-tiba ada orang bagi duit kat dia. Patutnya majikan dah bayar 5K tadi. 5K tadi itulah kerja awak. Pergi jumpa dengan klien, bincang apa, discuss apa semua. Kan? Jadi dia ambil. Maka bila dia ambil itu, maka yang itu adalah ulul. Nanti saya sebutlah, ada tak ulul yang kalau tips ke, kalau apa ke, kan orang bagi RM1, RM2 ke, jadi macam mana. Nanti saya akan detailkan bab tu. Tapi kita nak faham dulu, maksudnya, maksud hadis Nabi ni ialah, yang Nabi sebut tu, ulul adalah satu benda, seorang pekerja, dia dah ada kerja, dia dah ada offer letter, dia dah janji kerjanya begini-begini, masuknya begini-begini, dan kemudian selepas tu dia dah laksanakan kerja dia, ada orang bagi dia lebih. Sedangkan majikan bayar gaji untuk dia. Jadi di situ dipanggil sebagai ulul. Okey, so habis hadis yang pertama ni, secara mudah kita nak faham lah. Hadis riwayat Abu Daud, hadis ni sahih. Okey, dalam riwayat lain Nabi SAW bersabda, hadis ni riwayat Ibnu Umar lah. Ibnu Umar, Abdullah Ibn Umar radhiyallahu anhu, tak perlu diperkenalkan lagi. Anak anak Abdullah, anak Umar Khattab dalam masa yang sama adalah sahabat Nabi SAW. Baik, kata Nabi SAW, beliau riwayatkan, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Ni bahasa Arab ni tu kan. Tengok tu. Baris-baris tu. Okey, la tuqbalu salatun, sadaqatun dia naat ataupun dia apa? Dia ataf kepada solat ni, sebab tu kena baca sadaqatun juga. Kan? Dia punya takdir dia punya kaedah dia sebenarnya la tuqbalu salatun wa sadaqatun. Patutnya gitu. Okay. La tuqbalu salatun wa sadaqatun bighairi tuhurin min ghulul. Wala min ghulul contohnya. Kan? Tapi sebab kerana hadis susunannya tu cantik, tu kaedah juga ni, sebab hadis ni pun wahyu kan. Jadi susunan dia tu pun baguslah. Okey, la tuqbalu salatun bighairi tuhurin wala sadaqatun min ghulul. Baik, kata Nabi SAW, tidaklah salat diterima tanpa bersuci. Dan tidaklah sedekah diterima tanpa ghulul. Tanpa bersucinya maksudnya apa? Wuduk ataupun mandi hadas besar lah. Kan. Sebab tu nanti tanya Ustaz Zukhairi, sebab beliau mengajar Sahih Bukhari tu. Dalam mazhab Hanafi ada perbincangan berkenaan dengan kalau seorang tu terkentut dalam solat, mungkin Ustaz dah pernah bincang kot kan. Terkentut dalam solat dalam mazhab Hanafi, ni saja saya nak bawa pandangan ni kan. Sambil teringat ni. Jadi dia kena keluar dan kemudian pada waktu tu dia ambil wuduk macam biasa, nanti dia masuk, tapi dengan syarat dia jangan bercakap. Jangan bercakap lah. Jadi bila dia batas solat tu, dia pergi ke tandas ke apa, ambil wuduk, nanti just continue solat dia. Kan? Apa dalil, apa hujahnya tu perbincangan lain. Cuma saya nak sebutnya, hadis ni jelas, bukan rad. Maksudnya membantah pandangan tu. Okay, membantah pandangan tu. Sebabnya, solat tu, bila kata, wala la tuqbalu salatun bighairi tuhur, tidak diterima solat tu melainkan dengan bersuci, maksud dalil ni jelas. Bersuci maksud berwuduk. Bila awak batal wuduk, solat batal. Bukan boleh pergi ambil wuduk, kemudian continue balik solat. Kalau kata terbatal tadi ialah ketika mana pada rakaat kedua. Nanti dia masuk, dia sambung rakaat kedua. Kan memang ada pandangan mazhab Hanafi seperti itu. Cuma kita kata tidak kukuh daripada sudut perbincangan kerana banyak lagi dalil-dalil yang lain. Idza ahdatha hatta yatawadda, contohnya dalam Bukhari dan Muslim, kan, sehingga dia berhadas sehingga dia bersuci. Itu tak apalah, itu fiqh. Itu perbincangan lain. Cuma saya nak sebutnya dalil ni membantah pandangan-pandangan yang menyatakan wuduk
ataupun kita kata keadaan seperti itu hanya sambung saja. Hakikat sebenarnya memang habislah, memang terbatal dan dia kena mulakan solat daripada takbiratul ihram yang baru. Itu lebih kukuh. Kalau jumpalah pandangan-pandangan yang seperti itu. Okey. Kemudian wala sadaqatu min ghulul, dan tidaklah sedekah daripada harta yang ghulul. Okey, maka kat sini Allah tak terima sedekah daripada harta yang ghulul. Sebab tu Allah kata, Nabi sebut apa? Innallaha tayyibun la yuqbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah itu suci, maha suci. Kan? Maha ataupun tayyib ni kita kata baik lah, maha baik. Kan? Maha suci. Maka Allah tidak menerima melainkan yang baik dan suci. Okay? Allah tidak menerima melainkan yang baik dan suci. Maksudnya dekat situ, suci ni ada dua perkara. Pertama, suci tu masuk ikhlas. Maksud sedekah yang ikhlas, ibadah yang ikhlas, maka itulah yang paling suci. Kan? Yang paling kita kata murni, yang paling ikhlas. Tetapi kalau benda tu tidak ikhlas, tidak murni, tidak suci, Allah tak terima. Walaupun ibadat tu betul, tapi kerana niatnya kerana lain. Tu satu. Yang kedua, maksud juga Allah tidak menerima daripada melainkan yang baik, yang elok, yang suci ialah daripada harta yang halal. Maksud sedekah Allah tidak terima melainkan daripada harta yang halal. Salah satu daripada harta yang haram ialah ghulu lah. Katalah contoh dia dapat 500 tadi. Kan. Jadi 500 ni dia pun apa kita kata sedekah. Dia sedekah lah kat mana-mana kan. Ataupun mungkin sekian-sekian lah. Jadi terma sedekah tu dia mesti daripada harta yang suci, yang halal. Tapi kalau dia sedar benda ni adalah salah dan dia mungkin dah banyak dah dapat terima apa semua kan, baru tahu ke benda ni adalah salah, benda ni tak boleh dan sebagainya, maka dia pun buat apa? Dia pun sucikan harta dia, dia cleansing lah. Maka cleansing tu dapat pahala. Cleansing tu dapat pahala. Sebab tu kadang-kadang persepsi berkenaan dengan buat benda wajib je dapat pahala, buat benda sunat dapat pahala, kita kena tambah lagi benda yang banyak dalam nas, dalam hadis-hadis sahih sebut, kita buat menghalang diri kita daripada dosa pun dapat pahala. Kan dalam hadis surah Imam Bukhari, siapa yang mana berniat tu azam sungguh-sungguh lah. Kata Imam Ibn Hajar, azam sungguh-sungguh nak buat sesuatu. Bukan niat tu lintasan hati, esok rasa macam nak tahajud lah. Tengoklah. Yang tu tak dapat pahala. Sebab lintasan hati itu tidak disertai dengan kesungguhan. Sebab tu Nabi sebut hamma. Hamma ni maksudnya betul-betul nak buat. Cumanya dia tak bangun besok. Kan? Mungkin terlepas ke apa, dia tak bangun. Sebab tu kena betulkan tu. Sebab ada orang kata, kita niat aje. Kan Nabi kata, wa in mata ala firashi. Maksudnya satu orang yang ada niat nak keluar untuk berjihad, walaupun dia mati di atas katilnya, dalam hadis sahih, riwayat Imam Muslim, maka dia tulis baginya pahala jihad. Bukan maksudnya, baca, scroll, tengok Palestin, tengok Lubnan kan. Best juga kalau pergi jihad ni. Takut je. Tidur. Contoh je kan. Jadi keadaan yang macam tu, tak ada pahala. Ya ada pahala ni, ini kalau aku betul ada harta, ada duit lebih, memang aku nak pergi betul berjihad ni. Sungguh. Nampak tu. Beza tu dengan orang yang sekadar lintah-lintah angan-angan tu. Beza. Maka Nabi kata, siapa yang mana berniat nak buat kebaikan, dia berniat dapat satu pahala. Siapa yang buat, dapat 10 pahala. Dan kemudian digandakan pahala. Siapa yang mana berniat nak buat jahat, ni pun kena betul kan. Kata Imam Ibn Hajar, siapa yang memang niat nak buat jahat, maksudnya gini, dia memang plan dah. Kita nak pergi rompak bank ni. So kita ada plan A, plan B, plan C. Awak keluar kat sini apa masuk, apa benda semua. Memang strategi. Kan? Tiba-tiba esok pagi bank tu banjir. Contohnya kan. Jadi dia punya bank tak boleh dah nak pergi rompak bank tu. Allah dah tulis bagi ni dosa, satu dosa. Sebab well prepare. Dah memang nak buat plan sungguh-sungguh. Tapi kalau dia kata, bank ni kalau ni mana boleh ni, ada polis, ada apa semua. Ada niat tu lintas, yang tu tak ditulis sebagai dosa. Kan? Okay. Bila dia buat, maka ditulis baginya satu dosa. Kan? Jadi ini dalil-dalil perbincangan yang menunjukkan bahawa kita bila buat satu kejahatan, maksudnya Allah tulis. Tapi bila kita tak buat, Allah Subhanahu Wa Taala tak tulis. Kan? Jadi maksudnya nak bagi tahu bahawa bila perkara-perkara yang kita kena cucikan duit, kita tak payah niat sedekah pun. Tak payah niat wakaf, tak payah niat apa. Kita niat nak cuci duit. Niat cuci duit tu maksudnya kalau kita makan, benda tu haram. Kalau kita tak makan, maksudnya benda tu milik orang lain. Maka kita membebaskan diri kita daripada benda yang haram, kita tak makan, maka itu adalah pahala. Kan? Ini banyak saya tekankan dalam isu-isu seperti ini supaya kita faham. Sebab ada orang ni ingat, Ustaz, saya nak sedekah duit judi ni boleh tak? Tak payah niat sedekah. Kan? Saya nak sedekah niat duit ni boleh tak? Duit saham-saham pelaburan ni saya nak sedekah boleh tak? Kan?
Dia bukan isu sedekah, isu cuci. Okay, isu cuci. Kerana sedekah ni daripada sumber yang halal. Okay. Baik, itu yang kita fahamlah daripada hadis yang Nabi SAW sebutkan. Okay. Kemudian, kita nak pergi nombor 3. Okay. Apakah ghulul? Ghulul bermaksud mengambil harta rampasan perang sebelum diagihkan. Ini clear cut. Sebab kita kata perbincangan kita awal tadi, maksud ghulul adalah harta rampasan perang yang belum diagihkan, dibahagikan, kita ambil dulu. Itu adalah ghulul. Okey. Kemudian yang kedua, sebahagian para ulama meluaskan maksud ghulul adalah setiap harta yang haram yang diperolehi dengan hasil curi, khamar ni, arak lah. Dan yang sama dengannya, jika disedekahkan, maka ia tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Maksudnya sebahagian luaskan ghulul ni perkhianatan kepada agama. Kan? Agama kata haram, dia ambil je, disebat je kan. Jadi haram lah. Kan? Tapi kita kata ghulul itu dalam konteks yang sebenarnya yang kita nak bincang adalah yang ni. Okay. Ia bermaksud memperolehi harta dengan cara khianat atau menyembunyikan perkara. Macam tadilah, sembunyikan selendang apa semua kan. Cara mendapatkannya harta secara khianat. Okay. Yang ni disebut oleh Imam Al-Bujairimi. Yang ni nombor 1. Yang ni disebutkan oleh Syekh Dr. Sa'ad Naik As-Sasri. Dan kemudian seterusnya Imam Al-Aini dalam kitabnya Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari. Okay. So ini rujukan dia, kitab-kitab dia. Jadi semua ni merujuk kepada ghulul boleh jadi satu, iaitu lebih umum. Apa saja yang khianat kepada hukum hakam Allah, ghulul lah. Baik sedekah, baik riba, baik apa semua tu boleh dikategorikan sebagai ghulul secara umum. Okay. Takrif yang kedua, ghulul bermaksud ialah yang ni. Okay, mengambil harta rampasan perang. Okay. Takrif yang ketiga ni lebih dominan ataupun lebih utama untuk disebutkan sebagai. Sebabnya, kalau yang umum ni, riba ada hukum sendiri. Kan, judi ada hukum sendiri, yang lain ada hukum sendiri. Maka dipanggil riba lah, dia tak panggil ghulul, dia panggil riba lah. Dia panggil judi lah. Maka nombor 3 ni lebih tepat, iaitu menyembunyikan suatu perkara. Macam mana menyembunyikan tu? Bos dia tak tahu. Faham tak? Maksudnya, ambil lah RM50 ni, duit kopi ke apa kan. Okay. So, secara uruf, secara adatnya, kita kata takkan dia balik nak bagi tahu bos. Okay. Dapat 500, dapat apa semua. Mesti ada diam je. Okay. Itu maksud dia kat situ. Dan juga menyembunyikan perkara ialah macam selendang macam apa tadi, kalau ada orang ambil ke, sebab memang ada dalam riwayat dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kes seorang sahabat dia ambil selendang dan semua orang kata dia ni mati syahid. Dan kemudian pada waktu tu Nabi kata tak, dia tak mati syahid. Dia tak mati syahid. Ada 2 kes. Satu kes sahabat kata mati syahid tapi dia bunuh diri dia. Dia dah terlampau cedera, sakit sangat, dia bunuh diri dia kan. Nabi kata dia tak mati syahid. Itu satu. Yang kedua, dia ambil selendang. Ada satu selendang tu kan. Sebelum diagihkan harta rampasan perang. Dan kemudian dia syahid. Sahabat semua kata syahid lah. Kemudian kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dia tak syahid. Dia mencuri, dia ambil selendang. Khianat lah, ghulul lah maksudnya. Kan? Jadi ini menyembunyi, ambil secara sembunyi. Okay, ambil secara sembunyi. Padahal hakikat sebenarnya dia nampak macam boleh sebab dia bukan curi. Kan orang bagi. Itu satu. Kemudian tak nampak macam rasuah. Sebab rasuah minta daripada awal. Jadi ini antara benda-benda yang konflik menimbulkan isu berkait dengan harta ghulul. Baik, cara mendapatkan harta secara khianat. Okay. Khianat amanah lah. Kenapa dia panggil khianat amanah? Sebab amanah dia dengan gaji 5,000 tu dia deal lah dengan klien tu. Tapi dia khianat amanah. Kerana apa? Kerana ambil lagi duit lebih daripada klien. Walaupun klien bagilah. Kan? Walaupun customer bagilah. Okay. So ini antara benda-benda yang perlu diperhatikan. Okay. So ini secara ringkas apa yang dimaksudkan dengan ghulul yang kita boleh takrifkan ataupun yang kita boleh bincangkan. Okay. Imam Nawawi rahimahullah sebutkan hadayatul ummal, hadiah untuk pekerja. Sebab tadi Nabi SAW sebut tadi ialah berkenaan dengan man ista'malhu alaihi amal, kan? Kami alaihi amal, kami telah bagi dia satu kerja. Maka hadayatul ummal maksudnya hadiah untuk pekerja adalah haram dan ghulul. Khianat. Kerana nanti saya bincanglah bagi hari raya. Habis tu kalau jumpa klien, tiba-tiba klien belanja minum kopi, macam mana pula tu? Nanti saya detailkan benda tu. Okay. So, kerana termasuk perkhianatan dalam pekerjaan dan amanah.
Baginda Nabi SAW sendiri telah menjelaskan mengenai sebab diharamkan hadiah seperti ini kerana sebenarnya hadiah lah, dan ambillah hadiah untuk awak, ambillah komisen untuk awak dalam apa-apa nama lah. Kerana sebenarnya masih sebab pekerjaan. Berbeza halnya dengan hadiah yang bukan sebab pekerjaan. Hadiah yang bukan sebab pekerjaan seperti ini adalah hadiah yang dianjurkan, mustahab. Pekerja tersebut mesti mengembalikan hadiah tadi kepada orang yang memberinya. Jika tidak memungkinkan, maka diserah ke Baitul Mal. Yang main-main. Saya dulu waktu kerja dengan bank, banyak dapat ni. Duit rulu lah. Ada orang bagi 1,000, ada bagi 500, ada bagi apa kan. Kita memang keluar untuk apa ni, marketing. Kan, untuk produk, untuk apa semua produk-produk yang Islamik lah, yang patuh syariah ni. Kan, jadi ada di surau, di masjid, apa semua kadang-kadang, ataupun di pejabat, premis kerajaan semua tu, ada dia bagi sampul. Kan. Kadang 1,500. Dan bila saya balik, saya tanyalah bos. Kan. Jadi maksud kita tak sembunyi sebab kita tahu benda tu hulul. Siapa yang mengaji lah, siapa tak ngaji dia tak tahu. Dia ingat dia punya lah kan. Okay. So maksudnya dia balik. Saya balik dan tanya bos. Bos kata, tak boleh ni. Kan. Ni kena begini-begini dan sebagainya. Jadi tanya CEO, memang CEO tak ni lah. Maksudnya waktu tu yang bolehnya ambil yang lepas-lepas tu, semua letak ke dekat CSR. Maksudnya apa-apa program CSR bank nanti, termasuklah pakai duit yang saya dapat tu. Kan? Disebabkan kerana apa? Dia adalah hulul. Kerana majikan tidak benarkan untuk ambil. Kerana majikan dah bayar certain amount untuk awak buat kerja-kerja seperti ni. Jadi itu kita kata disalurkan kepada CSR. Maka Imam Nawawi sebut tadi, hadiah tu kena pulangkan balik. Okay? Kepada orang yang memberinya. Maka ada beza kat sini, hadiah dengan hulul. Nampak macam ni hadiah ambil lah. Baguslah awak punya kerja ni, saya suka, ambil lah. Contoh kan. Ataupun memang saja-saja nak bagi. Mungkin kadang-kadang niat dia isunya adalah COI lah, kan, conflict of interest. Bila orang bagi kita, takkan kita saya kena fikir juga nak luluskan projek dia ni. Contoh kan, duit dah ambil. Padahal sebenarnya bukan rasuah. Dia saja bagi. Dia bagi je. Maksudnya, kalau ikut daripada sudut konteksnya, rasuah ni mesti ada macam dua-dua tu, berminat. Sama ada awak minta ataupun awak ni. Tapi sebenarnya rasuah boleh berlaku satu pihak juga. Boleh berlaku satu pihak juga. Maksudnya tadi memang dia nak bagi tu memang niat itu. Maksudnya dikembali semula kepada niat orang tu bagi. Kalau niat tu untuk luluskan projek pun, dia dirasuah. Tapi kalau niat ni, dia bukan nak lulus projek, dah lulus dah. Tapi sebab saya suka awak punya entertain customer tu. Kan awak ni bagus, PR bagus. Sebab tu saya bagi. Bukan isu projek dah lulus, tak ada isu dah. Di kat situ lah. Itu yang dipanggilkan hulul tadi. Kan situasi berbeza. Maksudnya tadi kalau kata, kalau minta pada awal, jadi rasuah. Ataupun mungkin salah satu daripada mana pihak yang bagi tujuan untuk luluskan projek ke untuk apa, jadi rasuah. Yang ketiga ni payah sikit. Macam kita sebut tadi, hulul tadi. Maksudnya projek dah lulus dah, tapi PR bagus apa semua, kita bagi. Itu dia punya asal dia lah. Okay, jadi Imam Nawawi sebut dalam Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim, beliau menyatakan bahawa kena pulangkan hadiah itu kepada orang yang memberinya. Jika tidak mungkin, maka diserahkan kepada Baitul Mal, seperti mana yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Sebab duit tu dia tak boleh ambil. One tu khianat, lebihan, dan itu yang berlaku. Okay, so ini ringkasan dia, makna dan maksud dia. Kita nak pergi pada isu-isu semasa. Ada beberapa perkara yang saya nak sentuhkan dekat sini. Yang pertama, khianat dalam wakalah. Okay. Wakalah ni kita dah bincang dulu. Kalau kita masih ingat, wakalah ni wakil lah. Kan? Khianat dalam wakalah, wakil. Wakil ni ada pelbagai, wakil jual beli, wakil apa dan sebagainya lah. Tapi bila kita menggunakan kontrak wakalah ni dia kena jelas lah. Dia kena jujur. Kan? Wakalah ni ada mutlaqah, ada wakalah muqayyad. Maksudnya, katalah saya katalah contohnya Kak Liza kan, minta saya untuk buat ataupun untuk beli suatu mungkin produk ke ataupun apalah kan. Jadi saya pun katalah dekat Kak Liza gini-ginilah dia punya produk apa sekian ni. Kak Liza pun kata okey, tolong belikan. So back-in kat saya mungkin 100 kan. Jadi sebenarnya saya mungkin pada waktu wakalah ni sebenarnya kena jelas berapa upah saya. Nampak tu. Berapa upah saya, berapa yang saya dapat komisen. Kerana saya tolong bantulah jadi orang tengah lah. Jadi kena sebutlah secara spesifik. Dan itu sepatutnya yang saya ambil. Okay. Jadi bila benda tu tak jelas, kan boleh jadi orang ambil lebih, boleh jadi ada apa tak puas hati kat situ. So dia khianat kat situ.
Kan? Khianat dalam benda yang tak dijelaskan daripada peringkat awal. Sebab wakil ni, jadi wakil ni dia kena jelas berapa komisen yang dia dapat. Ejen. Kan? Ejen ni boleh jadi dua. Satu daripada sudut bila kita wakil, ejen tu wakil lah, wakil represent kan, ataupun apa ni kita kata ejen lah kepada sesebuah syarikat untuk jual produk apa semua tu. So ejen ni dia ada dua, satu based on commission percentage, katalah contohnya 10%. Kalau ikut pandangan majoriti tak boleh, dia kena jelas. Maksudnya kalau jual ni berapa ringgit saya dapat. Patutnya macam tu, dia bukan based on persen. Kan? Tapi Imam Al-Kasani membenarkan kalau ada orang dalam kitabnya Bada'i As-Sana'i ada bincang tentang isu boleh je dalam bentuk peratus. Kan? Jadi kalaulah dapat jual ni sekian-sekian ni dapat persen. Kan? 5% ke 7% ke dan seterusnya. Tapi yang lebih baiknya adalah menyatakan secara jelas. Maksudnya setiap yang awak jual ni dapat RM15. Itu lebih jelas. Setiap yang awak jual ni dapat RM10. Itu lebih jelas. Kan? Jadi maksudnya bila kita menjadi ejen, jadi wakil tu, maka pada waktu itu kita kena jujur. Kalau tak kita berlaku pengkhianatan lah pada waktu itu. Contoh yang lain. Kita syarikat dah tetapkan mesti jual RM50. Kalau nak buang harga ke mungkin sampai RM45 saja, tak boleh kurang. Tapi kita buang sampai RM40. Kan? Maksudnya RM40 kita jual. Patutnya minimum ataupun maksimum sampai 45, tak boleh kurang dah daripada tu. Kan? Jadi dia jadi macam konflik lah. Dia dengan syarikat, dia dengan ejen-ejen lain. Ejen lain jual 45, dia jual 40. Memang laku yang 40. Contohnya kan. Sebab dia mungkin ambil banyak volume. Jadi dia bolehlah main harga. Macam berlaku dekat ni lah, orang jual baju kurta ke baju Melayu ke apa dekat 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 apa pasar ke dekat apa kan. Padahal kedai sebelah-sebelah je, dia punya booth, dia punya ni sebelah-sebelah je. Tapi hak ni main harga sebab dia volume kan. Jadi kat situ berlaku pengkhianatan kepada syarikat dan juga kepada orang-orang yang lain. Ni benda, maksudnya komisen yang dia dapat tu ataupun mungkin dijual lebih. Contoh company kata, awak tak boleh jual lebih daripada RM120. Entah macam mana dia deal dengan klien apa semua ni, dapat 150, RM30 untung. RM30 tu macam mana? Jual beli berlaku. Tapi sebab awak telah langgar peraturan dan juga keuntungan yang telah ditetapkan oleh syarikat, maka boleh jadi rulun. Kan RM30 tu boleh jadi rulun kerana langgar perjanjian. Di sini kita kata dalam isu-isu akad berkait dengan wakalah, dia sangat perlu kepada berhati-hatilah. Ini sama juga wakil kepada orang-orang tertentu. Okey, contoh lain. Wakil juga boleh jadi dalam bentuk ni orang kerja syarikat apa semua kan. Tolong beli sikit nasi goreng ikan masin contohnya kan. Dia mau pergi kedai, nasi goreng tak ada, ikan masin tak ada. Dia beli mi goreng. Kan? Beli mi goreng tu bawa balik ni, mi goreng. Saya kata nasi goreng ikan masin. Tadi tak sempat lah nak WhatsApp ke apa, nasi goreng ikan masin tak ada. Tu macam mana? Ini dia dalam bab wakalah tapi dipanggil tasarruf al-fuduli. Fuduli ni kita pandai-pandai buat sendiri. Fuduli ni maksudnya ialah kita tak minta permission pada orang tu, kita pandai-pandai beli. Okay, pandai-pandai beli. Okey, kalau situasi ni berlaku, macam mana? Orang ni kebetulan memang tak makan mi goreng, contohnya. Yang beli tadi kena pulang balik duit. Sebab awak pandai-pandai buat decision sendiri. Sedangkan awak wakil tadi untuk beli nasi goreng ikan masin. Sebab kedai tu memang ada nasi goreng ikan masin. Tiba-tiba je tak ada nasi goreng, nasi tak ada, ikan masin tak ada kan. Jadi pada waktu itu, dia belilah mi goreng. Jadi ini dipanggil tasarruf fuduli. Kita pandai-pandai buat sendiri. Tapi adakah dia dibenarkan? Di sini jadi isu yang agak besar juga. Sebab pernah riwayat daripada Abu Barzah Al-Aslami, Nabi wakilkan kepada dia untuk pergi beli kambing. Seekor, tapi dia pandai-pandai beli 2 ekor. Fuduli juga tu. Kan, fuduli. Dia beli 2 ekor. Betul, pertengahan jalan dia baru teringat. Nabi suruh beli seekor je, dia jual kan. Dia jual dengan harga, beli setengah dinar, jual dengan harga 1 dinar. Kan? Jadi menunjukkan bahawa benda tu berlaku. Dan cuma bila balik jumpa Nabi, Nabi tak marahlah dia. Nabi kata, setiap ataupun tangan dia ni memang tangan yang bila jual sesuatu memang boleh laku kan. Abu Barzah Al-Aslami, sebabnya Nabi sebut kalau jual tanah plastik, tanah kampik tu pun jual kat pasar pun boleh laku. Apatah lagi benda-benda yang lain kan. Jadi fuduli tu berlaku. Dan hari ni kalau kita tengok jual beli secara fuduli ni banyak keadaan. Kita ada benda-benda tu kadang-kadang kita buat sendiri. Padahal orang suruh lain, kita buat lain. Tapi sebab kita tahu orang ni faham, orang ni apa, sebab tu kita berani buat. Kan? Kalau tak, kita kena pulangkan balik lah. Jadi kalau dalam konteks ni kita kata, kalau orang tu terima, okey lah.
Tapi kalau tak terima, kita kena pulang balik lah. Contohnya RM8 mi goreng. Awak ambil mi goreng, RM8 pulang balik kat dia. Contohnya kan. Jadi ini wakil dia memang kena spesifik dan ada jenis bentuk-bentuk tertentu dan isu-isu yang tertentu. Cuma kita nak kata bila jadi wakil tu memang serba-serbi dia kena faham, dia kena tahulah dalam isu-isu yang seperti ini. Okey. Kemudian khianat menjadi amil. Amil zakat lah ini saya ingat ni makruf lah, semua kita tahulah kan. Amil zakat ni dia kalau di Selangor 1/16. Rasanya dia lebih kecil lagi, patutnya 1/8 kan, tapi 1/16. Okey. Sebabnya Amir di Selangor, kalau di Selangor dia tak silap saya lah. Dia cuma collect saja. Dia collect je, collection dia dan dia tidak agih. Sebab tu dapat 1/16. Kalau dia sendiri agihkan mungkin dapat 1/8. Yang agih pusat zakat. Okay. So ini standard dia lah. Okay. Jadi maksudnya Amir dia akan jadi isu bila mana dia orang bayar zakat lebih dekat dia. Okay. Ni isu juga ni. Hari tu ada bincang dengan Kak Syida. Kan? Isu bayar zakat ke negeri lain ni kan. Sebenarnya kalau tengok dalam konteks kita di Malaysia ni, walaupun ada orang bayar kepada negeri-negeri tertentu atas alasan lebih bagus, lebih ni dan sebagainya, tapi sebenarnya pertama kita nak kena tengok dari sudut dalil dan hadisnya. Memang hadis daripada Muaz tu Nabi suruh agihkan, memang kutip tu dekat Yaman, tapi Nabi SAW suruh pergi agih tu, habiskan zakat tu dekat Yaman juga. Itu isyarat menunjukkan bahawa hadis tu sahih lah dalam riwayat Imam Muslim dan sebagainya, menunjukkan bahawa agih di tempat mana dikutip. Kan? Itu satu hal lah. Dan kemudian juga di Malaysia ni dia dah ada undang-undang sendiri. Selangor ada fatwa, wilayah ada fatwa, tidak boleh bayar zakat keluar daripada negeri tempat dia bekerja lah. Kalau Selangor, Selangor. Kalau wilayah, wilayah. Kan? Kalau faham-faham dan seterusnya lah. Okey, tu yang kedua. Yang ketiga, dia akan efek kepada asnaf-asnaf yang berada di negeri itu. Kan? Katalah contohnya 40% diagihkan untuk fakir miskin. Katalah dapat dana zakat 120 juta. Contohlah kutipan tu. Ini contohnya, saya tak mention mana-mana negeri. 120 juta. Maka 40% kepada fakir miskin. 20% kepada sekian. 10% sekian-sekian. 5%, 2% kepada Ibnu Sabil. Contohnya pada asnaf yang 8 tu. Diagih-agihkan macam tu lah. Tapi orang tak bayar dekat negeri tu, orang bayar kat negeri lain. Maka zakat dah susut. Katalah contoh dapat 85 juta je untuk tahun ni. Sebab balance tu semua orang bayar kat lain. Maksudnya, dah susut pembayaran ataupun agihan zakat dekat sini. Patutnya mereka wajib ataupun layak dapat. Sebab asnaf di tempat sendiri, tempat negeri sendiri. Kan? Tapi dengan sebab isu ni, maka kita kata dia akan berlaku isu yang seperti itulah. Maka kalau tanya saya sendiri pun bayar zakat dekat negeri yang tempat kita bekerja ataupun tempat kita mencari rezeki lah. Kan? Bukan tak boleh bayar kat tempat lain, tapi kita perundangan dan juga daripada sudut dia punya proses ataupun efek kepada penerima-penerima zakat tu sendiri, yang mana kebanyakan mereka memang tak boleh kerja, tak boleh apa. Maka kalau dulu mereka boleh dapat, ni bantuan zakat sepanjang hayat lah dipanggil kan. Okay. Dia boleh dapat mungkin 300 untuk bayar sewa, mungkin dah dilimitkan. Contohnya 200. Sebab apa? Zakat dah berkurang kutipan. Bukan orang tak bayar zakat, tapi orang bayar zakat ke negeri lain contohnya. Kan? Jadi di sini isu-isu ni kita kena fikir-fikirkan juga. Kan? Isu-isu yang melibatkan perundangan, isu-isu yang melibatkan negeri punya stage kan, ataupun fatwa dan sebagainya lah. Okey, tapi bukan ini isu dia. Isunya ialah yang jadi ejen kutip zakat. Tak kira lah wakalah ke ataupun apa ke, dia wakil juga. Dan juga yang jadi amil. Amil pun wakalah juga sebenarnya kan. Dia pemungut zakat. Okey. Cuma isunya ialah yang saya sampai hari ni saya tak puas hati. Kan. Siapa yang menetapkan ejen ni dia boleh dapat 5% daripada zakat? Siapa yang tetapkan? Ni ada NGO-NGO yang buat kat Malaysia ni kan. Siapa yang boleh tetapkan boleh dapat 3% dia dapat? Maksudnya, kalau dia collect 20 juta zakat, 5% kat dia. Agak-agak berapa? Banyak ke sikit? Ni kalau jadi amil korporat lah. Amil korporat. Kan? Kemudian juga kalau 3 juta. Bahkan kadang-kadang ada yang mereka pergi, contohnya katalah syarikat ni syarikat besar. Memang bayar direct ke wilayah. Dia pun katalah, oh sebenarnya boleh melalui ejen. Jadi ejen ni nanti awak boleh dapat berapa-berapa persen. Untuk wakalah, dia panggil 1/3 lah kan. Wakalah apa semua. Jadi awak boleh agihkan sendiri. Jadi kadang-kadang dia dah bayar direct ke wilayah. Jadi dia tertarik lah atas. Dia ada dia punya cara dia tu. Ada benda dia lah. Kan? Dia pun tertarik. Bila tertarik tu, bayarlah melalui dia.
ambil zakat dia. Kan dia pun bayarlah ke pusat zakat apa semua, tapi dia ambil komisen dekat situ. Siapa yang tetapkan 5%? Siapa yang tetapkan 3%? Ni harta Allah dan Rasul je ni. Kan harta Allah ni, zakat ni satu kewajipan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah kewajipan kita kepada asnaf. Kan? Pemberian yang sepatutnya kepada asnaf. Jadi bila awak letak 5%, 2%, 3% ni atas siap siapa? Ulama-ulama awak ke? Kan? Ataupun apa? Ni pusat zakat ni memang masalah besar dalam isu ni. Baik di Selangor, baik di wilayah kan. Saya ramai kenalan-kenalan pusat zakat, memang mereka tak puas hatilah. Dan mereka pernah bincang dan tanya pun. Dan mereka pernah duduk sit down dengan orang-orang yang buat 5%, 2%, berapa persen ni kan. Tapi mereka tak ada jawapan yang khusus lah. Jadi atas dasar apa ambil 5%? Atas dasar amil ke? Kan? Atas dasar kelek ke? Padahal sebenarnya syarikat boleh direct terus ke pusat zakat. Contohnya gitulah. Jadi ini antara benda-benda yang perlu diperhatikan. Saya tak kata benda ni khianat, tapi kena difikir-fikirkan. Kan? Apa tujuan sebenar ambil tu. Bahkan ada orang kaya. Tak ada tak ada isu apa kita kata. Tak ada isu pun melibatkan, tak kerja pun. Dia cuma jadi amil zakat korporat. Bahkan ada pun yang ajak saya masuk. Boleh Ustaz, kalau setakat 2-30 ribu sebulan tu boleh dapat. Saya kata dapat 1 juta sebulan pun saya takkan masuk lah. Kan? Dia yang ajak saya masuk. Jadi seperti mana ni? Sebab dapat 5%, berapa persen. Mewah lah ada beli rumah 5-6 biji kan. Saya kata itu bukan cara dia lah. Kan? Tak apalah, itu dia orang punya decision sendiri. Cuma saya nak kata saya tak setuju lah dengan isu-isu yang seperti ini. Bukan mewakili mana-mana pusat zakat. Tapi benda ni kena berhati-hati lah. Okay. So khianat jadi amil ni, mungkin itu salah satu kita kata, saya tak kata benda tu khianat, tapi benda-benda perlu diperhalusi lah. Okay. Yang betul-betulnya ialah, dia kutip zakat, orang tu bayar katalah RM7, RM RM7, zakat fitrah. Mesti dia bayar dengan duit RM RM10. Maka dia pun kata, ambil lah RM3 lebih tu. Amil pun isilah dalam dia punya poket. Ni poket dia lah. Kan? Ni poket amil dia. Jadi amil pun isilah dalam poket dia RM3. Kan? RM3 tu gulul, khianat. Wang khianat. Jadi macam mana nak kena buat? Okey. Dia kena bagi ke pusat zakat jugalah. Maksudnya, dia dah ada bahagian dia. Bahagian amil 1/16. So, berapa buku yang dia habis? Katalah sekian-sekian. Dia dapat 500 contohnya. Kan? So, 500 ni, orang yang bagi RM3, RM2 lebih, RM50 lebih ni, dia tak boleh masuk sebagai dia punya pendapatan. Sebab pusat zakat dah bayar amil dia ataupun hak dia ialah 1/16. Contohnya. Jadi, balance-balance ni, dia kena bagi kepada pusat zakat. Sebab pusat zakat yang akan agihkan pada fakir miskin. Kan? Jadi sebab tu, kalau contohnya siapa yang jadi amil zakat, memang dia dah disebut dah ketika mana perjumpaan mereka pun semua tak boleh ambil lah. Kan? Tak boleh ambil sebab, dan sepatutnya pun tak boleh ambil. Okay? Kerana benda-benda ni terlibat dengan khianat lah. Dan dalilnya jelas dalam riwayat Imam Muslim, ketika Nabi SAW, seorang lelaki, Nabi perintahkan kutip zakat ke suatu negara ataupun suatu negeri. Dan pada waktu itu, sahabat ni pergi lah. Bila pergi, dia pun bawa balik dia punya bahagian zakat tu ataupun duit zakat tu, dinar, dirham tu bawa balik. Bila bawa balik, dia kata, Ya Rasulullah, ini duit zakat. Dia jujur lah, dia jujur. Lepas tu dia kata, Ya Rasulullah, ini duit zakat, yang ni untuk aku. Nabi SAW terkejut. Dan Nabi merah muka Nabi, Nabi terus naik atas mimbar. Nabi kata, ada di kalangan kamu, yang mana Nabi terus tanyalah, kalau dia duduk dekat rumah, tidak ditugaskan dengan apa-apa kerja, ada orang tak nak bagi dekat dia duit? Nabi tanya soalan tu je. Maksudnya kalau awak ni tak jadi amil zakat, kan, adakah ada orang nak bagi dekat awak? Tapi sebab kerana awak ada jawatan, kan, kerana awak ada mengutip amil tu, jadi kebetulan jadi amil zakat, maka orang pun bagilah lebih tu. Maka itu, kata Nabi SAW, itu adalah hulul. Kan, jadi amil zakat, dia tak boleh ambil duit lebihan yang dibayar, bukan untuk dia, tapi untuk pusat zakat ataupun untuk orang fakir miskin yang sepatut. Sebab dia dah dapat dia punya portion pada bahagian amil. Okey, itu maksud dia. Okey. So, nombor 2. Nombor 3, khianat sebagai pekerja. Okey, orang kerja ni satu ada dipanggil sebagai apa? Full time lah. FT, full time. Yang kedua, part time. So, part time ni macam mana? Dan yang ketiga, tak ada part time apa-apa, based on commission sahaja. Okey. So, yang jadi masalahnya yang ni. Okay. Yang part time ni. Maka hulul dia terkait dengan isu-isu yang melibatkan full time. Okay, full time. Maksudnya dia memang digajikan buat kerja tu, kerja sama dia buat tu. Kan?
Jadi pada waktu itu dia isunya adalah full time. Part time tak ada masalah. Sebab dia mungkin based on commission juga. Ada jenis syarikat-syarikat tertentu basic dia bagi, katalah basic dia bagi 1,000, 1K kan. Commission awak punya pasal lah. Kan, awak pergilah jual punya produk apa benda semua ni sekian-sekian kan, dapat 2,000, 3,000. Itu tak ada masalah. Based on commission. Kan, based on commission. Okay, so tu part time. Kemudian juga isu commission. Commission lagi lah. Part time pun tidak, boleh jadi agent saja contohnya. Kan? Ataupun lebih kira kata awak jual lah, tak jual tak ada masalah, tapi jual dapat commission. Yang ni tak ada isu. Yang kedua tak ada isu, yang ketiga tak ada isu. Yang ada isu adalah yang pertama. Kerana yang pertama ni adalah full time dia punya kerja. Okey, sekarang ni ada bentuk-bentuk yang pelbagai. Contohnya ialah kita kata bagi tu kepada company. Pertama, sekejap Okay, so yang pertama belanja makan. BM lah, belanja makan. Contohnya bila dia jumpa dengan klien apa semua tu, klien belanja makan. Yang ni secara uruf dan adatnya diterima, tidak jadi isu. Kan? Maksudnya boleh lah untuk dia makan ni jadi ulul ke kan? Tak. Itu terpulang. Kalau dia nak belanja ke sebab ada je dia jumpa klien dia belanja ataupun ada juga klien belanja. Itu tidak jadi isu lah. Okay. Cumanya yang jadi isu ialah kita jumpa dekat Midnatil lah ya. Contohnya kan, saya terliur pula nak makan wagyu ke apa kan. Keluarlah 1,500 contoh. Yang tu jadi isu. Okay. Yang ni kita kata dekat mana-mana tu yang secara uruf dan adatnya jumpa kat hotel ke apa kan, tidak jadi isu. Okay, itu satu. Yang kedua ialah hadiah hari raya. Okay, hadiah hari raya. Ataupun hari kebesaran lah bagi kaum-kaum kita dekat Malaysia ni. Jadi dia pun hantarlah dekat syarikat. Okay. Hantar dekat syarikat tidak jadi isu. Sebab semua orang boleh dapat. Okay, semua orang boleh menikmati, semua orang boleh dapat, semua orang boleh apa dan sebagainya. Tapi kalau hantar kepada personal, dia jadi isu sikit. Jadi isu sikit. Sebab apa? Sebab personal. Kan? Sebab personal. Dia hantar hamper, siap dapat ampau ke contohnya apa ke kan. Itu ada personal sikit kat situ. Ni boleh dikategorikan hampir-hampir boleh jadi khianat lah. Boleh jadi hulu lah. Sebab personal. Tapi kalau hantar tu kepada syarikat, sebab dulu awak ni sekarang hantar pada syarikat. Ataupun contoh, hantar personal. Tapi dia buka dekat office dia contohnya hamper dia ke apa benda semua kan yang itu tidak jadi isu lah sebab manfaat sebenarnya adalah kembali kepada syarikat sebab syarikat yang bayar gaji, syarikat yang gajikan awak. Dia jadi isu dekat situ. Okay. Yang ketiga ialah bila majikan benarkan, contohnya khadim apa ni Haramain. Contohlah kita kata Mekah dengan Madinah tu kan dia ada yang tukang cuci apa semua tu kan. Kita pun bagi RM1, RM2, dinar lah, dinar kan. 1 dinar, 2 dinar dan sebagainya. Kita bagi kat dia. Sebenarnya dia ada gaji lah. Dia ada gaji dah yang telah pun ditetapkan oleh pihak pengurusan dua masjid yang besar tu. Masjid Nabawi dan juga Masjidil Haram. Dia ada gaji lah. Tukang sapu, tukang cuci buang sampah, tukang lap, tukang apa semua tu. Tapi kita, sebab orang Malaysia kan dia suka bersedekah. Tapi dekat sana lah balik dia tak bersedekah juga kan. Dia marah lagi ada lah. Contoh kan. Orang nak minta cari nak apa semua tu kata pergi sana pergi sana. Tapi bila dekat Madinah dia jadi pemurah. Kan. Tukang sapu dia bagi, ni dia bagi kan. Silap imam tu pun kalau jumpa dia nak bagi juga kan. Tapi nak ceritanya ialah keadaan manusia. Sama lah solat jenazah kan. Ramai solat jenazah. Balik Malaysia tak solat jenazah pun. Duduk tunggu kat belakang kan. Tapi kalau dekat ni setiap waktu tunggu kan. Itu maksudnya dekat situ. Siap tanya, ni lelaki ke perempuan? Contoh jenazah kan. Jadi siap tanya lagi orang sebelah. Punyalah semangat nak solat jenazah. Tapi bila balik Malaysia tak. Jadi maksudnya semangat tu macam tu. Cuma saya bukan bincang isu semangat tu. Ialah isu kita. Macam mana kalau kita bagi apa benda semua tu. Okey, jadi kena check balik. Tak tahulah Allah alam kalau sebab benda ni dah berleluasa dan tersebar dekat Masjid Nabawi ke masjid ni pun, saya beranggapan bahawa pengurusan Masjid Nabawi telah membenarkan untuk dibagikan kepada mereka ni sebagai sedekah. Kan? Jadi bila pengurusan majikan benarkan, dia tidak jadi isu. Samalah tuan-tuan order makanan ke apa, dia ada letak berapa tips nak bagi kat situ. Kan RM2, RM3, RM4 kan. Kadang-kadang kita pun tak ambil apa sangat 50 sen ke apa dan sebagainya kan. Jadi itu sebab dah dibenarkan oleh majikan. Maka isunya kat sini ialah bila telah dibenarkan oleh bos majikan, maka harus untuk ambil. Tapi dengan syarat bukan dia minta pada klien tadilah, bukan jadi rasuah lah. Kan itu memang hadiah ke apa bagi, maka dibenarkan untuk ambil kerana dia tidak lagi jadi gulul kerana dia telah dibenarkan oleh majikan. Okay, so ini kena jelas betul-betul ya sebab dia sangat
barrier dia sangat sangat ni. Boleh jadi rasuah, boleh jadi hadiah, boleh jadi tak boleh. So ada keadaan-keadaan dia yang perlu diperjelaskan dekat situ. Okey. Itu dia punya isu dia. Okey, khianat dalam akad amanah. Akad amanah ni bukan AIM Amanah Ikhtiar Malaysia, bukan. Akad amanah ni maksudnya ialah akad, mungkin saya pun pernah sebut kot sebelum ni, seingat saya lah. Dia ada satu musawamah, kalau ingat lagi, musawamah. Satu lagi dipanggil amanah. Okay. So amanah, musawamah ni tak bagi tahu modal, tak bagi tahu untung. Tu musawamah. Kan? Contohnya saya jual telefon ni, belilah berapa-berapa sekian. Modal saya tak bagi tahu, untung saya tak bagi tahu. Okey. Amanah, saya kena bagi tahu modal, bukan kena bagi tahu, saya sendiri nak bagi tahulah. Saya bagi tahu untung. Modal dengan untung. Okey. So yang berlaku dalam musawamah tidak jadi isu berapa, sebab awak tak bagi tahu modal, tak bagi tahu berapa. Dua-dua ni boleh buat jual beli ni, tak ada isu pun. Kan? Banyak je hari ni orang buat musawamah kan. Dia tak bagi tahu pun modal ke berapa, ke untung ke berapa, dia jual je. Tapi ada orang buat amanah. Bila buat amanah, dia kena amanah. Maksudnya kalau betul-betul modal tu RM50, dia jual dengan harga 100. Maka dia kata saya ambil modal RM50. Dia kena jujur lah sebab dia bagi tahu. Cuma persoalannya wajib ke bagi tahu? Tak wajib. Semua orang boleh buat musawamah. Semua orang bila katalah contoh jual sepinggan nasi, kan, dia tak beritahu saya punya modal ni dalam RM6, saya jual kat awak RM15. Okey lah, fine lah kan. Dia tak bagi tahu pun. Jadi tak bagi tahu tidak jadi isu, cuma kena nyatakan lah harga lauk ni senduk berapa apa, itu wajib bagi tahu lah kan. Cuma kita kata dalam konteks umum, dia tak bagi tahu nasi ni saya beli gini-gini, jadi modal gini saya ambil untung RM3. Yang itu tak perlu bagi tahu. Itu dipanggil musawamah. Tapi kalau bagi tahu, wajib kena jujur. Dia tak boleh menipu. Bila menipu, khianat. Contohnya, sebab dia nak simpati orang, supaya orang beli. Dia kata jualan urgent, kan, jualan kahwin, jualan bebas hutang, jualan pencing, macam-macam lah kan. Ramai style berbagai. Jadi modal saya ialah RM5,000, saya jual ialah RM8,000. Ataupun kadang-kadang benda tu supaya nak mengelirukan, sebab dia kata dia ambil, biasanya dia nyatakan modal tapi untung dia ambil sikit je. Contoh lah, saya ambil untung 500 je kan. Contoh saya jual ni, motor ni RM8,000, saya beli dulu berapa, saya sebagai nak jual belilah, saya jual RM8,500, saya ambil 500 je untung. Padahal dia beli tu RM3,000. Dia beli RM3,000, dia ambil untung kat situ RM5,500. Tapi sebab kerana mungkin nak create kesian ke, orang nampak tu jadi nak beli ke apa ke, sebab dia ni bagus, tak ambil untung banyak kan. Tapi hakikat sebenarnya dia menipu. Jadi nipu tu yang dia dapat daripada duit tu ialah khianat. Kan? Dia khianat daripada sudut tidak menyatakan secara jujur. Sebab tu dalam kontrak perbankan terutamanya, kalau kita beli rumah kan, beli kereta, dia dinyatakan secara jujur. Hatta bulanan bayar berapa pun kena jujur. Bulanan bayar berapa, ni ikut OPR jugalah kan. Cuma kita nak kata bila beli rumah, katalah rumah tu harga RM500,000. Maksimum kita akan bayar 1.1 juta. Ni kalau kita kekelit, itulah untung dia akan ambil. Maksud 500, 600 ribu dia ambil untung. Contohlah. Maksud dia jujur lah. Jujur kat situ. Dia tak boleh, bila buat jual beli, dia nyatakan kita tahu rumah tu harga sekian-sekian, kita kena bayar sampai sudah tak tahu apa. Ini choice, pilihan. Kalau dia nyatakan, maksudnya dia kena jujur lah. Dia 1.1 ni kadang-kadang tak cecah pun. Mungkin 900 ribu, mungkin 800 ribu. Kan? Sebab 1.1 ni dia dah tarik 10.25 ataupun 99.9 per annum. Dia dah tarik maksimum. Jadi mungkin tak sampai pun. Kan? Mungkin tak sampai pun. Sebab ikut kita punya price ataupun kita punya bayaran untuk OPR dan sebagainya. Okay? So itu dia punya konsep. Jadi ceritanya siapa-siapa yang nak buat jual beli ni secara online apa semua kan, cukup banyak hari ni. Dia kata kalau dia nyatakan saya beli ni kos modal saya RM30 je, saya tolak RM32 je, RM2 je untung. Padahal dia beli RM15. Tu khianat kan. Dia punya keuntungan yang dia dapat tu adalah hulun. Kerana apa? Dia menggunakan taktik ataupun helah ataupun apa, kerana jual beli yang seperti itu. Okay, so kena berhati-hati. Walaupun kita akan menarik ramai orang, sama juga isu-isu diskaun, kan, itu pun boleh jadi juga diskaun kan. Macam saya pernah sebut sebelum ni, harga RM30. RM30 ni kalau dijual dapat modal lah. Dia naik 100. Dia kata diskaun 70%. Dapat balik RM30. Kan? Kita kalau diskaun ni kita suka nak beli, betul tak kan? Sebab diskaun. Kan? Rupa-rupanya memang itulah harga dia.
Sebab tu kadang-kadang dekat TikTok kan lebih murah kan. Kita beli tu lebih murah dekat TikTok ke dekat apa ke kat Shopee ke, lebih murah. Lebih murah ni sebenarnya sebab apa? Sebab memang ada sale ke ataupun sebab memang dia letak kat situ RM7 dia potong RM1.50 contohnya. Kan. Jadi sebenarnya adakah RM7 padahal mungkin modal dia RM50 contohnya. Kan. Jadi ini juga berlaku bentuk-bentuk mengelabui tak berapa jelas. Kan. Kalau betul-betul RM7 is okey lah RM7. Sama jugalah hari ni orang buat umrah kan. Uh, apa ni dapat percuma luggage, percuma buku panduan umrah, percuma air zam-zam, percuma. Yang percuma ni termasuk tak dengan bayaran yang 8,600? Tu persoalan juga tu. Kalau termasuk, awak cuma buat create iklan yang menyatakan percuma. Padahal tak percuma. Termasuk sekali. Luggage tu 100. Ni RM12 sebab modal print ke apa kan. Buku tu. Yang ni sekian-sekian, ni sekian-sekian. Maksudnya total ni adalah 600. Contohlah. Kan? Total semua yang awak kata percuma tu 600. Maksudnya termasuk daripada bayaran 8,600. Kan? Ni kalau boleh kata semua percuma. Ni percuma. Kalau boleh umrah pun nak kata percuma. Tapi kena bayar 800. Tapi umrah kena bayar 8,000. Tapi umrah percuma. Kan? Jadi kalau boleh nak kata umrah tu pun percuma juga. Padahal hakikat sebenarnya tak boleh macam tu. Sebab kalau dah bayar, bayar lah. Kenapa tak buat je iklan termasuk luggage, lagi apa-apa semua ni jadi. Kan? Kita kena betulkan. Mesti akan ada orang kata. Kalau kata termasuk, orang tak berminat lah. Tapi kalau kita percuma, orang akan berminat lah. Tapi masalahnya awak kata percuma tapi awak menipu. Sebenarnya ialah termasuk pada bayaran harga umrah yang telah dibayar. Ni tak kira apa-apa pun, umrah ke, travel ke, ataupun apa ke, bila nak sebut perkataan percuma ke, apa ke, kena berhati-hati. Okay? Sebab nanti kita bimbang takut khianat lah. Pada hakikat sebenarnya dia berbayar. Okey. Kemudian khianat dalam musyarakah dan juga mudharabah. Okay. Ni pun satu juga. Apa musyarakah? Perkongsian. Macam kita sebut dulu. Apa mudharabah pun sama perkongsian. Cuma beza musyarakah dan mudharabah. Saya ni musyarakah. Buat mus lah Ini MUD. Musyarakah, mudharabah. Apa musyarakah? Untung, share. Rugi, share. Untuk rugi, share. Kalau kita dapat untung, kita share. Kalau kita rugi pun, kita share sama-sama. Modal pun share lah. Kan? Modal, untung dan juga kita punya rugi. Sama-sama. Okey. Mudharabah pula, beza. Iaitu modal kita tak share. Ataupun kita kata untung kita share atas persetujuan. Kemudian rugi, pemilik modal saja tanggung. Okay. Kalau rugi, PM lah, pemilik modal. Kan? Contohnya, saya bagi 1,000 buat ternakan ayam. Tiba-tiba ayam semua kena demam denggi kan. Semua mati. Maka saya lah tanggung rugi tu. Saya seorang tanggung rugi tu. Cumanya kalau ikutkan rugi juga, rugi dia usaha dia. Kan masa dia kan, dia kena jaga, dia kena apa benda semua. Ada ke modal 1,000 buat ayam? Tak ada lah kot. Modal 10,000 lah kan. Jadi kat situ untung kita berdasarkan berapa yang kita setuju, katalah saya ambil 50%. Yang menjaga apa semua tadi 50%. Dekat situ lah. Tapi kalau rugi saya tanggung semua. Saya tak boleh kata, awak bayar kat saya separuh. Tak boleh. Itu pelaburan konsep mudharabah. Musyarakah, untung share, rugi pun share. Kalau rugi ni modal kita patutnya 30,000 kan. Tapi dah tinggal 5,000. 5,000 tu kongsilah masing-masing lah. Kan? Dia punya kerugian dia. Jadi itu beza musyarakah dan mudharabah. Okey, apa isu dia? Isu dia ialah banyak hadis-hadis tentang musyarakah ni, ana asalisu syarikain, kata Allah. Dalam riwayat hadis Qudsi, dalam riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, aku adalah aku adalah yang ketiga berkongsi dalam dua orang yang berkongsi satu syarikat. Maksudnya dua orang ni buat syarikat, Allah yang ketiga. Apa maksud dia? Maksudnya ialah rahmatnya, keberkatannya, selagi mana orang tu tak khianat, maka keberkatan, kebaikan dia akan turun. Tapi kalau salah seorangnya khianat, kata Allah, kharajtu min bainihima, aku keluar daripada kedua-duanya. Kan? Maksudnya dekat situ nak dapat pahala, nak masuk syurga ataupun nak dapat kasih sayang Allah, keberkatan, bukan semestinya dengan amalan-amalan yang khusus saja, tapi boleh jadi juga dengan syarikat.
kan, buka syarikat macam kita dah sebut kan sebelum ni, ada syarikat ni Soprop kan, ada syarikat ni LLP, Limited Liability Partnership dan pelbagai lagi lah kan syarikat kat Malaysia ni. Tapi kita nak kata syarikat-syarikat yang dibuka ni kena ada keterusan kan. Dia punya pengoperasian dia pun sama. Bila ada perkhianatan, kata Allah, aku akan keluar. Khianat tu boleh jadi tipu modal, tipu ni, tipu apa dan pelbagai lagi lah. Dia somlak duit ke kan. Duit dah banyak, berjuta-juta, dia pun ambil lah kan. Jadi itu antara benda-benda yang kita kena perhatikan kan. Jadi nak cari musyarakah ni, boleh bersyarikat dengan orang bukan Islam. Katalah kita ada 5 orang, 2 orang tak Islam. Kaedahnya para ulama menyebutkan bahawa la tusyarikan yahud wan nasara illa fi aidil muslim. Mereka menyatakan kaedahnya ialah jangan kamu bersyarikat dengan Yahudi ataupun Nasara, maksud non-Muslim lah, melainkan pemegang share dia di tangan orang Islam. Maksudnya share dia mesti 51% tu paling kurang kan di tangan orang Islam. 49% tu bolehlah acong ke Mutusami ke apa semua kan. Tapi nombor satu sebab decision untuk buat ni untuk menentukan halal dan haram lah, hala tuju syarikat. Kan? Share tu kan menentukan hala tuju syarikat. Maksudnya kalau katalah yang partner tu kata kita invest je lah dalam benda yang haram, contohnya Mutusami ke Acong ke kata contoh kan. Jadi takkan kita nak ikut. Sebab mereka pemegang saham share terbesar. Katalah mereka pegang 52%. Kita pegang hanya sekian-sekian. Kan? Jadi kita kata itu jadi isu dekat situ lah. Cuma kita kata boleh secara umumnya tidak jadi isu. Cuma pemegang saham tu lebih utama adalah orang Islam supaya nanti adakah ada orang tanya kalau orang Islam tu sendiri korup macam mana? Kan? Dia sendiri rasuah pun macam mana? Kan? Jadi itu cerita lain. Cuma kita kata sepatutnya orang Muslim, orang yang bertakwa, orang beriman, dia kena pelihara dan jagalah isu-isu yang seperti itu. Okay. So itu secara ringkas je tentang perkara yang kita nak sebutkan. Cuma akhir sekali, kaedah penting, saya ulang sekali lagi lah. Ini penting. Kaedah menentukan ia jadi haruh ataupun tak, jadi khianat ataupun tak berkait dengan pekerjaan tadi. Okay. Diizinkan oleh majikan, jadi haruslah. Okay. Kemudian berbentuk umum kepada syarikat. Maksudnya tadilah kita kata sebab ni lebih kepada pekerjaan. Contohnya kita kata berbentuk umum ni macam hadiah hari raya kan, hamper kepada syarikat tu, itu tidak jadi isu lah kan. Syarikat dengan syarikat kan, ataupun partner dengan partner, itu tidak jadi isu. Kerana benda tu kita kata dah jadi uruf ataupun adat kebiasaan orang bertukar-tukar hadiah, terutama pada hari-hari kebesaran kan. Okey. Kemudian kita sebut ni yang paling penting diizinkan oleh majikan. Kalau majikan tak izin, macam tadilah, kalau Nabi izinkan untuk ambil jadi anfal. Dia nampak. Kalau tak, dia jadi apa? Ulul. Itu dia punya konsep dia. Okay. So itu je ringkas untuk hari ni. Ada berapa 10 minit berapa lagi. Okay. Lebih kurang. Ada soalan apa sebelum saya tengok check kalau ada soalan lah. Ustaz, kalau yang bagi tips dekat pekerja minyak ke, dekat cleaner ke, majikan dia memang tak tahu tapi kita bagi. Macam mana? Kalau boleh elakkan. Itu hukum Elakkan. orang yang memberi itu macam mana Ustaz? Hukum dia kalau kita kata Kita terlibat dalam ulul. patutnya terlibat dengan hulu, tapi sebab dia tak tahu sebab kejahilan ataupun sebab tak ada ilmu tu, dia terlepas lah. Cuma lepas ni jangan bagi lebih lagi lah kan. Sebabnya kita kata kalau contoh dalam bentuk shell, dia punya majikan pemilik shell itulah dekat tempat tu kan. Kalau benda tu dianggap biasa bagi dia, okey lah. Tapi kalau tak, sepatutnya tak boleh sebab dia dah memang ada gaji dia dah. Okay, itu dia punya alasan dia kerana tidak mahu terlibat ataupun isu berkait dengan hulu tu tadi. Okey, sambil-sambil saya tengok soalan. Okey, silakan. Kalau kita pergi Mekah kan, selalu orang kata bagi sumbangan kepada tukang sapu tu. Tu macam mana? Kita dah bincang dah tadi tu. Maksudnya maksudnya kita kata secara umumnya sebab benda tu dah berleluasa dan saya pastilah mungkin pengurusan pihak kedua masjid itu membenarkan untuk orang-orang bagi tips. So kalau tak, mesti dia dah letak apa arahan jangan bagi ke apa dan sebagainya lah. Saya beranggapan benda tu memang umumnya memang dibenarkan. Sebab apa? Sebab pengurusan. Pengurusan membenarkan. Okey, terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Silakan. Saya nak tanya sikit benda ni termasuk gulul ke tidak. Okay. Contoh ni kita jadi AJK surau atau jadi AJK masjid. Jadi AJK surau ni memang kita tak ada allowance, kita tak ada apa-apa Ustaz. Okey, kadang kita buat program, kita ada buat makan-makan kan. Kita sebelum orang datang apa semua, kita ambil AJK punya simpan untuk makan. Untuk makanan tu kita simpan sikit.
Kalau kita tak simpan untuk kita, AJK ni memang tak dapat makan Ustaz. Sebab orang dah habis, lepas tu diorang kadang bungkus buat balik pula. AJK dia tak sempat nak makan dah, kita buat kerja. Lepas tu pula kita pun tak makan, tak sempat nak makan. Jadi orang yang jemaah yang lain ni diorang dah lah makan. Lepas tu dia tengok banyak lagi, dia bungkus pula buat balik. Jadi untuk nak mengelakkan AJK ni tak dapat makan, jadi Simpan sebelum siap-siap. kita simpan siap-siap, itu termasuk gulul ke Ustaz? Tak, itu tak termasuk hulu lah. Itu sebagai sebab perkhidmatan kita dia sebagai volunteer. Kan bila volunteer ataupun kita sebagai sukarela, maka kita simpan tu kita faham dah banyak kes dah sebelum ni memang tak dapat. Kan padahal kita pun tak masak dekat rumah kan sebab numpukan program tu, maka boleh. Tapi dengan syarat dia ialah untuk kita lah. Jangan kita bungkuskan untuk suami, isteri, untuk cucu kita semua sekali. Dia nak bawa balik sekejap lagi, tu tak perlulah. Untuk kita sendirilah. Okey. Wallahu Okey, alam. okey. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Okey, macam cikgu sekolah dapat hadiah. Tu biasa. Cikgu sekolah Ustaz. dapat hadiah kan. Okey, silakan. Okey. Apa ni kalau macam hotel kan memang dia ada budaya bagi tips, betul? Betul. Jadi maksudnya budaya bagi tips tu by the means majikan tahu kan? Kalau majikan Okey. tahu tak ada isu. Yalah. Jadi maksudnya selain daripada perhotelan kita tak boleh bagi tips lah maksudnya. Maksudnya gini je. Kita pun susah nak tahu adakah majikan dia membenarkan ataupun tak. Itu je kan. Cuma untuk kita pelihara tu lebih baik kita tak bagilah, melainkan memang tempat-tempat yang memang kita clear memang benda ni dibenarkan oleh majikan. Macam saya sebut je lah, macam Food Panda ke apa ke, memang kita boleh letak RM2, RM4 ke berapa kita nak bagi tips dekat dia kan. Macam dekat Masjidil Haram ke, memang secara umum dipahami memang begitulah. Sebab benda tu kalau dah berpuluh-puluh tahun kan, patutnya benda tu dilarang kalau tak dijadi hulu, tapi tak dilarang. Maksudnya majikan benarkan lah ataupun pengurusan benarkan lah. Jadi Sebab dalam macam kita kan Ustaz, perempuan, lepas tu tolak troli berat-berat, lepas tu nanti datang pekerja dia tolong tolong tolakkan troli yang berat tu, pergi tolong kita sampai ke bonet semua, kita ulurlah sikit, tu tak boleh ya? Itulah saya tak tahu daripada asal hukum dia tak boleh. Melainkan kalau majikan ataupun mall ataupun polisi dia mengharuskan. Itu je sebenarnya. Okey, itu kena berhati-hatilah. Okey, baik Ustaz, terima kasih. Sama. Ada yang tolak jika kita bagi tips kan. Okey. Seorang guru diundang ceramah atau bengkel di sekolah lain. Sekolah tersebut bagi RM sebagai sagu hati. Apa hukumnya? Yang ini kalau dia sebenarnya memang range untuk kerajaan. Hatta bukan cikgu je tau. Hatta contohnya ialah kaki tangan awam. Sebab mereka ni kadang-kadang ada tugas-tugas di luar. Bila tugas-tugas di luar tu, kemudian diberikan apa sekian-sekian, dia memang pertama, dia memang ada dia punya rate dia. Ni kalau cakap kat luar ni berapa rate dia. Kalau degree ada rate dia. Kalau master ada rate, PhD ada rate dia tertentu lah. Maka benda tu kalau dibenarkan oleh dia punya guru besar ke ataupun majikan untuk cakap kat luar dan kemudian apa dia dapat tu dia punya peribadi, tak ada isu pun. Okay, tak ada isu pun. Okay. Ulu itu boleh kita anggap ia sagu hati atau diberi sebagai sedekah sebab kita ikhlas berpuas hati dengan servisnya dalam konteks moden masa kini. Okay. Secara umum kita kata walaupun sagu hati ataupun sedekah macam tadilah, kalau dia tidak mendapat keizinan daripada majikan yang tempat dia bertugas, dia bekerja, jadi isu kat situ. Okay, jadi isu kat situ. Tapi kalau dibenarkan tidak jadi isu. Cleansing harta cuma dapat niat guna FB kilat guru. Itulah tu kan. Ni pun makin hujan kan. Banjir pun dah banyak dah. Wa'iyyazubillah, banyak tempat dah. Okay. Banyak sangat petugas NGO dapat dana akan cuci duit. Yang ini tak dinafikan. Dan saya banyak terlibat dengan NGO. Memang kena berhati-hati. Ada NGO yang saya rasa sanksi saya dah keluar dah. Kan? Sebab saya dah tegur, saya dah sebut tapi saya diam. Akhir sekali saya dah tak jadi dia punya AJK ataupun dia punya MT dan sebagainya lah. Kita tak nak terlibat dengan benda macam. Sebab kita dah tegur. Kan? Kita dah beritahu, kita dah apa semua dah. Macam ulat tiket. Hulu lah tu. Kan? Hulu tu. Okay. Sebab dari sudut undang-undang pun dah jadi masalah, apatah lagi daripada sudut hukum kan. Ni banyak lah sebenarnya benda-benda ni. Selalu kau tanya, hukum orang bagi duit hadiah macam mana. Okay, secara, yang mana ni? Tanya kalau bagi Tak, tips. tadi yang wakil pandai-pandai buat keputusan sendiri tu, Liza komen untuk tu. Okay, hukum orang yang bagi duit hadiah itu macam mana. Okay, so kalau kita kata kalau bab berkait dengan buat pandai-pandai sendiri tu macam tadilah, sebab kita kata
ada setengah orang dia anggap macam ni, daripada tak beli baik beli kan. Belilah nanti dia lapar pun semua, tapi beli-beli dia sebenarnya tak nak kan. Contoh tak payah beli tak apa kan. Okey. Jadi isunya dekat situ lah. Kalau bagi tip kat waiter atau orang yang tolong isi minyak pun kita kira ulun. Ya. Okey. Tu kena tengok macam kita sebutkan tadi. Sama ada yang tolong isi minyak, memang dia tolong isi minyak, tolong ni kan kita punya cermin kan. Dia ambil apa benda semua tu. Memang kita nak bagi, tapi bila kita fikir majikan dia mesti tak benar kan ni, sebab dia sebenarnya termasuk tolong isi minyak dengan sapu cermin tu memang SOP dia. Faham tak? Maksudnya dia dibayar gaji untuk tolong dan untuk bantulah mana-mana yang nak. Kan mana-mana yang nak tolong tu boleh tolongkan. Ataupun mungkin tolong isi minyak tolong. Ada yang terus direct ke kaunter, ada yang minta tolong dia untuk pergi ke kaunter. Pun boleh juga. Sebab apa? Sebab SOP-nya begitu. Memanglah secara ihsannya kita rasa nak bagi, betul tak? Tapi kita kata kadang-kadang benda tu dah memang masuk SOP dan dia punya JD ataupun kerja dia kena bantu customer untuk mudahkan. Boleh jadi macam tu. Okey. Ambil masuk poket jika ada lebih zakat. Okey. Itulah negeri-negeri saya ingat dah disebutkan benda-benda yang seperti ni. Hantar duit ke rumah. Okey. Hantar buah limau, ya betul. Ustaz, saya beri makanan kepada guard hospital sebab saya tak nak makan makanan tu, takut basi dan terbang. Isu-isu makanan dia lebih ringan sikit. Kan? Sebab duit ni dia bukan duit tu basi. Dia bagi RM2, RM3. Tapi kalau makanan ni kita tahu dah, ini memang tak makan bazir. Yang itu secara uruf adatnya saya pun pernah buat juga. Kan? Maksudnya kadang-kadang kita tahu ni banyak sangat ni orang bagi. Terutama Ramadan tau. Kan Ramadan tu kadang-kadang orang bagi. Orang bagi ni, Ustaz bawa balik Ustaz. Kan letak kat mana-mana. Tu dia letak kat mana-mana kan. Jadi kita pergi kan, kat mana lagi kalau tak share kat pam minyak kat apa semua kan. Jadi kita bagi satu seorang pun. Itu tidak melibatkan duit sangat. Itu secara umum lah. Okay. Baik. Berapa sangatlah gaji dia, macam mana kita nak tolong bagi dia di luar waktu kerja mereka, boleh macam tu. Okey. Kalau dari sudut ni, sebab tu saya punya nasihat kan. Majikan lah kot, majikan. Okey. So majikan dia isunya majikan. Kalau majikan benarkan itu, dan majikan kena ada toleransi juga. Sebab orang bagi pun tak ada, orang bagi 100, 200 ni kan. RM1, RM2, paling tinggi RM3, RM5, RM10 kot paling tinggi. So kalau itu keadaan dia, boleh dibenarkan. Majikan mengharuskan benda. Tapi kena ada limit lah. Kena ada limit, dia pantau. Jangan nanti kita kata dia pula minta kan. Betul-betul lah majikan dia bagi, dia pun RM5 macam tu kan. Jadi kena ada win-win situation kat situ. Dia kena perhatikan. So paling utama majikan lah untuk benarkan, untuk tengok benda-benda seperti ni. Okay. Kalau dah minta kebenaran majikan, Ustaz, kat kampung ramai orang pajak tanah kat Tokey bukan Islam. Tambah ni. Itulah pajak tanah ni, dia banyak isu pula. Kan? Pajak tanah, pajak buah, pajak yang pokok, pajak yang masih belum berbunga, pajak yang dah berbunga, dia semua tu ada hukum-hukum tersendiri. Tapi kita kata secara umumnya, pajak dekat bukan Muslim ni tak ada isu sebab dia jual beli. Cuma dengan syaratnya kita kena pastikan dia pun bukanlah nak buat benda-benda haram je lagi kan, dia buat lumba kuda pula kat situ. Jadi judi pula apa semua. Itu tak boleh lah kan. Tapi kalau sekadar dia pun tahu dah ini memang ni, apa you nak buat ni? You pajak. Saya nak tanam sawit 20 tahun contoh. Okey lah, tak ada isu lah tu kan. Okey. Cuma itulah orang ramai sangat hatta kat kampung saya pun memang banyak bukan sekat pajak, jual kepada orang bukan Islam sebab mereka ada duit. Orang Melayu tak boleh beli cash kan. Hatta 20-30 ribu pun tak ada kan. Jadi memang mereka nak cash cepat, terpaksa jual. Banyaklah isu, memang sengaja jual, anak nak belajar apa dan pelbagai lagi lah. Okay. Maka adakah sebaiknya pihak majikan beri makluman kepada publik yang tips ini dibenarkan? Sebaiknya begitu. Kan? Macam Foodpanda lah. Tu saya puji lah. Walaupun syarikat tu bukan Muslim. Tapi siapa nak bagi tip RM4, RM3, boleh letak. Ataupun contoh dia letak kan, siapa nak belanja rider makan. Dalam apps tu kan dia sebut kan, maksudnya siapa nak belanja nasi bujang ke apa ke, tekan kat situ, tambah bayar. Itu memang majikan saya declare lah. Dari satu sudut baguslah, tapi dari sudut komisen saya tak tahulah kan. Cuma apa dia punya, kita kata lebih baiknya begitu. Itu walaupun secara umumnya bagus dia publishkan untuk menyatakan bahawa hotel ini membenarkan untuk bagi tips kepada sekian-sekian. Contohnya lah kan, ataupun mengharuskan ataupun membenarkanlah daripada majikan secara bertulis. Boleh lah. Itu lebih baik kan. Itu lebih tenang kita nak bagi apa semua. Cuma dalam bentuk ni kita kata memang majikan mainkan peranan. Majikan Tokey, Shell, Tokey apa benda semua ni lebih baik kalau nak bagi tapi dipantau lah dengan keadaan yang seperti itu. Wallahualam. Okay, ada soalan lain? Ustaz, kalau tadi macam Ustaz kata setiap macam guru contohnya dia ada
peruntukan lah, maksudnya membolehkan dia memberi ceramah atau ajar dekat tempat lain dengan sedikit sagu hati. Contoh Okey. kalau dalam syarikat swasta, dia ada expertise dan expertise dia ni macam sangat rare lah, maksudnya orang akan perlukan dia. Jadi dalam keadaan dia ambil cuti untuk menghadiri atau attend training untuk attend bagi training pada orang dan dapat on top of apa yang dia dapat di syarikat. Macam mana tu Ustaz? Maksudnya training semua pun syarikat yang dah bagi juga kan maksudnya. Macam mana tu Ustaz? Bagi saya itu semua terpulang pada bos. Untuk dia apply cuti ke apa ke terpulang pada bos. Tapi itulah on job on training apa benda semua ni, yelah maksud syarikat provide kat dia, dan dia ni pun mungkin someone lah, bila dah masuk tu dia pun dah orang terkenal kan. Cuma dia jadi staff dekat tu. Dan sebenarnya saya pun ada situasi seperti tu. Maksudnya membenarkan saya untuk keluar sekian-sekian, ini memang perjanjian kita daripada awal. Kan. Jadi kalau tu setuju oleh majikan, okey, go on, tak ada isu dalam bab tu. Okay. Maksudnya apa-apa pun dia tak boleh berselindung lah. Oh, dia ambil cuti rupanya memang dia nak pergi training kan. Orang ni kata dia bayar kat dia 1,500 contohnya kan, one day training. Daripada aku duduk kat syarikat ni, biarlah kena potong gaji pun untuk ni kan, ambil unpaid leave lah kan, ambil sehari 100,500, baik aku kat luar dapat 1,500 kan. Yang itu tak betul lah tu. Itu dah khianat jugalah. Tapi kita nak kata apa-apa pun situasi dia ialah sebab kita bukan hamba. Kan, bukan hamba. Kita pekerja. Macam mana kita ketelusan kita kepada majikan, jika majikan membenarkan juga, ia tidak jadi isu dalam bab tu lah. Walaupun terpaksa mengambil cuti ataupun half day ke dan sebagainya lah. Saya ada pernah kerja yang seperti itu. Okay. Majikan membenarkan. Bolehkah diberikan bayaran contoh tambahan teksi bermeter dengan niat infak kerana kesian yang memandu tu dah tua atau jam teruk dan sebagainya. Okay. So, ini pun jadi isu juga Buat kereta kan, teksi apa semua ni, kadang-kadang betul saya faham dalam isu ni kan, tengok keadaan dia pun apa semua kan, memang itulah pekerjaan dia kan. Mungkin kita borak-borak dengan dia pun kita tahu dia ni orang susah ni apa semua ni kan. Yang itu kita bukan bagi, kalau betul-betul kita nak bagilah, bukan atas niat kerana dia hantar kita, tapi niat sedekah daripada sudut yang lain. Boleh faham tu? Maksudnya kita sedekah tu adalah kerana niat yang lain. Bukan kerana pekerjaan dia bagus, bukan kerana apa sebagainya. Sebab benda tu dia ada niat untuk servis dia tu. Padahal dia dah ada syarikat dia yang memang pantau dia punya berapa meter dia apa benda semua tu. Kan? Jadi dalam bab ni kita bagi atas dasar kerana isu lain. Kan? Kerana mungkin kita borak, kita bincang, kita tengok dia tua ke apa ke dan sebagainya, kerana kesian, kerana faktor tadi. So dalam bentuk tu kena tengok juga. Kan, dan kenakan perhatian juga, kena pastikan betul-betul. Kenapa tak boleh kalau kita niat sedekah sebab kita tahu dia orang hidup susah, bukan mereka minta-minta daripada kita kan. Sama juga kalau kita beri non-Muslim dengan niat sebagai berdakwah. Soalan daripada grup. Okey, so isu ni macam saya sebutkan tadi, kita tahu dia susah, kita tahu dia sekian-sekian, kita bagi tu atas kerana susah dia lah. Dan kita kena faham betul lah dalam bab tu kan, kerana susah dia. Tapi bila kita bagi tu kerana tugas dia, kerana kerja dia, kerana dia day dengan kita, kerana dia jadi isu dekat situ lah. Itu dia punya guideline dia kan, untuk kita bagi tu. So dalam konteks seperti ni, kita bagi kerana kita faham. Dan kita kenal juga dia ni. Dia ni orang yang macam ni, tapi orang bagus kerja apa, tapi bukan bagi sebab tu. Bagi kerana kita bagi kat anak dia sekolah contohnya. Boleh nampak tu kan, bagi dekat ni kerana mak dia mungkin orang susah ke apa dan seterusnya. Dalam konteks itu kita kata mungkin boleh diperbincangkan dalam bab berkait dengan perkara itu. Jika bagi sedekah duit cash kepada pemandu Grab, kita dah bayar tambang online, boleh kan Ustaz? Sama juga. Okay. Lebih kurang je soalan-soalan tadi tu. So kita kata tujuan sedekah macam tadi, kalau kita bagi saya saja, memang kita dah bayar online dah. Kan, kita dah bayar online ataupun kita bagi lebih ke apa dan sebagainya. Sebenarnya semua kita nak bagi lebih, betul tak? Kan? Sama ada perkhidmatan kereta ke apa dan sebagainya. Tapi itulah, kita faham kesian tu. Tapi bab ulul tu Nabi sebut. Kita kena ingat benda tu balik. Kan? Sebab Nabi sendiri sebut. Maksudnya kalau kita buat benda tu, kita dah melampaui apa yang patut Nabi kata jangan buat. Kan, apa yang Nabi kata jangan buat. Jadi di situ kita punya pegangan kita. Jadi kalau kita nak bagi juga bukan atas dasar kerana kerja dia, kerana urusan dia, tapi atas dasar kerana dia ni kita katalah hujan lebat sangat ke apa contohnya kan. Jadi kita pun sebab jam lah, sebab apa semua ni, kesian dekat dia kan. Lagi minyak dia ke apa ke, mungkinlah sebab tu kan. Tapi kalau kerana kerja dia ni lah, bagilah kot. Berjumpa ni bagilah kot. Yang tu kena tengok balik kan. Kena tengok balik. Wallahualam.
Ustaz, Kena tengok niat dah. Okey, niat tu. Ustaz, kalau macam tu kan, kalau macam tu kita, maknanya kalau kita ikut apa yang Ustaz ajar ni lah, Ustaz hadis-hadis dari Nabi semua, nas-nas Al-Quran semua, maknanya kita ini kan kita dah membesarkan sunnah lah kan, sebab benda tu Ya, suruhan dan arahan daripada Allah dan juga Rasul dia kan. ya. Bukan kita ikut perasaan lah, kita lepas tu atas dasar kesihan. Tapi dekat situ kita dah ada point kat situ. Kenapa Rasulullah dan Allah bagi sekian-sekian kan? Tapi itulah, tapi kalau yang join kelas hari ni mungkin yang faham Ustaz, kalau kita dah Betul. join kelas ni. Tapi Betul. yang belum join tu, itu yang soalan kita bagi tu, dia bertanya dekat Ya. grup tu tadi kan Ustaz. Jadi Sebab tapi kalau sebab kita buat faktor benda tu, kesian kan. berpahala sebenarnya sebab kita ikut sunnah kan. Okey. So kita kata sebab jarang tahu dalam isu-isu muamalat Nabi mention secara spesifik. Sebab tadi Nabi mention spesifik kan dalam hadis riwayat Abu Daud, hadis daripada Abdullah bin Buraidah bin Al-Husayb tadi. Siapa yang kami telah gajikan dia pekerja, telah direzekikan masuk dapat upah, apa dia ambil selepas tu dia gulul. Jelas clear hadis tu. Kan jadi maksudnya itu sunnah lah kan. Jadi memang kita faham kesian apa semua, tapi saya kata kalau nak tak bagi tu isu lain. Kalau bagi bukan kerana kerja dia yang dia buat tu kan, tapi kerana faktor kita tahu dia ni susah ke apa, kita nak bantu dari sudut tu. Niat itulah macam tadi sebutkan, niat itu kan, itu faktor dia. Tapi kalau memang kita tahu dia ni macam tadi PR apa kan, memang dia gaji 5,000, kita tahu dah kereta pun boleh tahan juga kan. Jadi kita faham lah dari sudut tu, nak bagi tu nak kata susah, nak kata, tak ada modal lah sebab nak bagi tu. Tak ada isu lah sebab nak bagi tu. Jadi kita tengok daripada sudut situ lah kot. Kan? Bukan isunya dia di antara tersepit antara dua. Satu hulu, satu kita nak sedekah. Jadi hulu ni kerana ada khidmat, kerana ada jawatan, dia kerana ada majikan dia. Tapi sedekah ni kita memang nak bagi. So dia ada dekat situ dia punya pertimbangan dia. Okay? Wallahualam. Jadi Ustaz, yang untuk hadiah hari guru ke apa benda tu Ustaz, maksudnya dalam kapasiti dia mengajar, kita bagi sebagai tanda terima kasih semua tu macam, yelah orang argue kan tahadu tahabu tu kan, maksudnya kita bagi hadiah untuk saling berkasih sayang dan Yang tu tak ada sebagainya. isu. Yang tu memang makruf bagi cikgu apa semua. Tapi kalau jumpa cikgu, ni bagi hadiah ni mahal sikit. Tapi markah tu nanti kauting-kauting lah. Itu cerita lain. Sebab ada mak ayah macam tu kan. Dia memang saya nak jumpa dengan cikgu awak tu. Ada dalam rekod kan. Jadi maksudnya kat situ kalau bagi secara umum, bagi sabun, bagi pen begitu, benda biasa lah. Itu ya. Itu secara uruf dan adatnya diterima, dia tidak gulu lah. Boleh je cikgu ambil. Melainkan kalau bagi tu, sebab kalau tengok, itu sekolah biasa tau. Kalau sekolah swasta, siap bagi duit tau. Kan? Sebab anak dia ni bagus, apa kan, akhlak baik apa semua, dia bagi duit kat anak. Yang itu boleh jadi gulul. Yang tu kena berhati-hati. Kalau setakat hadiah umum apa semua tu kan, hari jadi, hari guru apa tu tidak jadi isu. Itu makruf lah. Okay. Wallahualam. Maksudnya kalau bagi hadiah, selain daripada hari-hari yang selalu orang bagi hadiah tu, dia macam meragukan lah Ustaz. Tidak juga, kerana asalnya dia adalah hadiah semata-mata lah. Kerana sebab guru ni khidmat dengan kita dan bukan khidmat tu untuk deal klien ke apa ke, bukan. Maksudnya sepanjang masa 6 tahun tu 6 tahun lah kita dengan dia. Dia guru kelas kita apa benda semua kan. Jadi bila kita rasa nak bagi, tak semestinya pada hari-hari tentu okey je. Kan itu sebagai kita khidmat dan juga kita kata jasa guru lah kan kepada anak-anak kita. Tapi bukan niat apa-apalah, memang niat menghargai jasa guru. Itu dia maksud dia. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ah, Silakan. kalau macam voucher ke cash gift card ke, dia kira macam tunai juga ke? Bagi kat siapa tu? Bagi dekat Syarikat. siapa-siapa. Macam kita bagi voucher Maidin macam tu. Oh, okey. Maksudnya kita Bukanlah duit tunai tapi dia dalam bentuk voucher ke kupon ke macam tu. yang tu Maidin tu bagi kita. Bukan kita tak nak macam kita tak nak bagi duit, kita bagi voucher macam tu. Tapi kita lah beli daripada Maidin tu macam tu. Oh, okey. Lepas tu kita bagi dekat dia, dekat staff, dekat apa semua tu. Macam tu. Kita tak Ni bagi saya duit. rasa mungkin dia punya yang lebih dekat dia macam staff purchase kot. Staff purchase ni kalau ikutkan sebenarnya setiap staff dalam syarikat tu dia ada, kalau beli barang dekat dengan kedai tu dia dapat diskaun 30% contohnya kan. Jadi mungkin kalau dalam bab staff purchase tu tak ada isu sebab syarikat benar kan. Tapi dalam isu ni kita beli ataupun apa dalam bentuk voucher kemudian kita bagi pula dekat dia, patutnya kita dapat kan. Tapi kita bagi kat dia dalam certain amount tertentu, kita beli, kita ada dapat lebih ke apa, kita bagi hadiah ke apa dekat dia. Yang itu dalam bentuk hadiah apa semua tu mungkin kita kata itulah masalahnya, dia
grey area kan dalam isu yang seperti itu kan. Cuma kita kata lebih baik untuk dielakkan lah kot seperti itu, sebab dia ada macam pusingan balik kat situ kan. Kita dapat kemudian dapat voucher, kita bagi pula dekat dia kan, bagi pula apa dan sebagainya. Jadi lebih baik untuk dielakkan lah. Sebab saya kata tadi, sebab kerana ulul tu, konsep tu kerana jelas yang Nabi sebutkan. Wallahualam. Ustaz, Ustaz. ya, Ustaz. ya, Pak Nisa, sila. Okey, terima kasih Kak Liza. Liza, kalau orang itu bekerja bersendirian, tidak ada majikan, kemudian di sini isu gulul tak ada kan Ustaz? Tak Kalau ada, dia tak ada. minta misalnya untuk servis tu 500, tapi kita beri dia 700, Tak ada masalah. tak ada Itu dia sendiri. masalah kan? Itu dia sendiri. Okey. Contohnya lah dia seorang personal. Katalah dalam grup taman kita, dia ni buat service account kan. Dia pun datang rumah kita buat, bagus dia buat ni apa semua kan. Setip, serba-serbi, dia punya ni bersih apa semualah. Dia kata 400 je contohnya kan. Bagi yang lebih 450. Itu tak ada isu. Tu memang dia personal. Sebab dia tu sebenarnya part time. Mungkin dia kerja full time, tapi bagi dia itulah kerja dia sendiri. Dia tak ada kait dengan orang lain. Yang tu clear. Yang tu tidak jadi isu. Sebab Nabi sebut tadi, siapa yang kami upahkan jadi majikan. Maksud ada majikan, ada pekerja. Yang ni dia sendirilah. Dia sendiri bos, dia sendiri CEO, dia sendiri kuli lah. Kan? Jadi dia jalan sekali. Itu tidak jadi isu. Wallahualam. Okay, jelas Ustaz, terima kasih. Okey. Sama. Ustaz, macam anak kau dulu kan dia buat part time panda kan, Grab food panda apa semua. Lepas tu memang ada orang yang bagi duit lebih kat dia orang tak, dekat dia. Jadi duit tu sekarang tu memang termasuk dalam hulu lah, sebab dia tengah bekerja dapat duit tips tu. Macam mana? Kena Sebab buat apa duit tu sekarang tu, kalau macam bukanlah banyak lah, RM5, iyalah, RM3 betul lah, lebih. betul. Tapi tu duit tu sekarang nak buat nak bagi mana kalau dah tak boleh? Kita nak hantar dekat Kemal ke apa, RM3 tu letak kat tabung masjid. Dia tak kisahlah dekat mana-mana tu pun kan. Yang penting kita ni kan. Cuma sebab tu sekarang ni dalam Panda, dalam apa ni, dia ada tips tu dalam apps. Maka pemberian tips tu dalam apps, maksudnya yang diluluskan oleh majikan lah. Tapi kalau kita bagi luar, maksudnya kita ada sifat hulu tu lah. Luar Sifat Ustaz, hulu. luar. Luar kan. Masa dia Itu hantar tu kan ada orang akan bagi dekat bagi tangan. kan. Kadang-kadang lebih. Kan lebih RM10 apa. Lebihan duit tu kadang-kadang kita ambil je lah kan. macam tu. RM9, RM1 ambil lah kan. Macam tu. Jadi itulah baru tahu hari ni. Jadi tak perlu Ustaz, bila kita tahu semasa masih hidup ni bolehlah kita ambil. Yang tu kita pergi letak lah kat taman masjid. Memang tak Mana-mana je. banyak tapi sebab kita tak tahu kan. Betul. Okay Ustaz, terima kasih. Sama. Okey, saya rasa cukup dulu kat situ. Wallahualam. Cumanya untuk minggu depan insya-Allah kita nak bincang, saya bagi tajuk tu lah, tentang prinsip halal dan tayyibah. Apa standard JAKIM kan, apa isu muamalat yang terkait tu insya-Allah. Okey, nanti saya akan ni slide dah ada dah tu. Kan. Cuma nanti kita akan bincangkan. Okey, so sekadar tu je, saya serah balik kepada Puan Syafini insya-Allah. Ustaz sebentar Bini. Ustaz ada jemaah kita tanyalah kan. Bila ya kita nak start tadabbur buku Ustaz nanti? Buku baru Ustaz tu. Oh, tadabbur 40 tu. Sebenarnya dalam kelas kita pun tadabbur kita dah cover semua dah. Oh ya ke? Itu semua tajuk-tajuk tu kita dah cover semua dah sebenarnya kan. Kalau macam ada program dengan akademik sinergi, ada program lain tu memang kita tak pernah buat lagi. Dia sebenarnya benda sama je. Cuma dalam sebelum-sebelum ni kita ada guna ayat Quran, ada hadis kan. Benda tu sama je dalam buku, sama je. Cuma tak tersusun kita punya kuliah ni. Wallahualam. Tapi kalau nak dia macam repeat balik lah. Saya suka tajuk-tajuk yang lain. Ada juga tajuk yang tak ada dalam buku tu yang kita bincangkan. Okey Ustaz. Tak apa, kami fikirkan semua dan kita bincang-bincang dengan ini. Terima kasih Ustaz. Okey, saya serah balik pada Puan Syafini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi insya-Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz dan semua sahabat-sahabat. Meriah hari ini, alhamdulillah, ilmu yang baru untuk saya sendiri dan semua kita, saya rasa. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Kita tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-Mas. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pini. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Semua. Kelas petang. Kelas petang ni ada ya, petang ke 2:30. Nanti Kak Liza hantar link ya. Assalamualaikum. Okey Kak, insya-Allah. Terima kasih.